wa ta'ala. Format dialog pada malam ini kita rancang akan berlangsung sekitar 100 minit. Yang pertama, pada pusingan yang pertama kita akan berikan ucapan pembukaan bagi kedua-dua panel. InsyaAllah akan dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Muhib selama 15 minit dan kemudian diikuti dengan ucapan pembukaan oleh Dr. Rozaini selama 15 minit. Tamat pusingan yang pertama, kita akan masuk kepada pusingan yang kedua, iaitu sesi interogasi atau sesi soal jawab, di mana Ustaz Muhib akan memulakan pusingan dengan bertanyakan soalan kepada Dr. Rozaini selama 10 minit. Tamat 10 minit, seterusnya Dr. Rozaini pula akan memiliki giliran bertanya kepada Ustaz Muhib selama 10 minit juga. Tamat pusingan yang kedua, kita akan beralih kepada pusingan yang ketiga, iaitu sesi rebuttal ataupun sesi menjawab. Akan dimulai oleh Dr. Rozaini selama 15 minit dan kemudian Ustaz Muhib selama 15 minit. Dan pusingan yang keempat yang terakhir, kita akan ada ucapan penggulungan yang akan dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Muhib selama 10 minit dan kemudian Dr. Rozaini selama 10 minit. Mungkin slides yang seterusnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton dialog pada malam ini. Ini adalah syarat-syarat umum dialog antara Ustaz Muhib dan juga Dr. Rozaini, dan syarat-syarat ini telah pun dibincangkan dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Alhamdulillah. Syarat yang pertama, kedua-dua panelis tidak dibenarkan mencelah semasa sesi pembentangan oleh panelis lain. Mencelah hanya dibenarkan ketika sesi interogasi, iaitu pusingan kedua ketika berlaku soal jawab. Syarat yang kedua, panelis hendaklah menjaga adab-adab diskusi kerana ini adalah diskusi ilmiah. Tak boleh maki hamun, tak boleh mencarut. Kita ni kena jaga adab kerana kita semua ada objektif untuk mendapat ilmu agar kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sekiranya berlaku masalah teknikal, maka bertenang dan berhenti, jangan gelabah. InsyaAllah tukang penjaga masa akan menghentikan masa, sementara masalah diatasi, dan akan dikira semula setelah selesai. Syarat yang keempat, panelis mesti menghormati masa dan berhenti pada waktunya. Dan syarat yang kelima, panelis boleh menggunakan sebarang alat-alat bantuan untuk menyokong hujah mereka seperti slides ataupun kitab atau apa-apa sahaja yang sesuai ketika berucap. Slides yang seterusnya, Marcel. Ini adalah syarat khusus bagi pusingan kedua, iaitu ketika sesi interogasi, sesi soal jawab sesama panelis. Yang pertama, panelis yang bertanya, panelis yang bertanya boleh bertanya seberapa banyak soalan yang dibenarkan dalam waktu yang telah diperuntukkan, iaitu 10 minit. Yang kedua, panelis yang menjawab tidak boleh menjawab soalan dengan bertanya soalan pula kepada si petanya. Dan yang ketiga, panelis yang bertanya boleh mencelah pada bila-bila masa sahaja sekiranya mahukan clarification ataupun penerangan yang lebih lanjut. Dan pada ketika sesi interogasi, panelis yang ditanya berhak untuk diam ataupun menolak untuk menjawab dan diteruskan kepada soalan yang lain. Baik, itu sahaja syarat-syarat yang telah pun dipersetujui oleh kedua-dua, Al-Fadhil Ustaz Muhib dan juga Dr. Rozaini. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, tukang jaga masa sudah bersedia? Baik, tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia? Jadi, saya persilakan bagi pusingan yang pertama, ucapan pembukaan akan dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Muhib, 15 minit. Tafadhal mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dapat bertemu dengan seorang ilmuwan negara, iaitu Al-Fadil Dr. Rumaizi, jazahullahu khair. Dan saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada pihak One Center di Perlis atas jemputan yang sangat penting ni. Dan hakikatnya saya bukan datang ke sini untuk mencari sebarang pergaduhan ataupun kesilapan dengan seorang ilmuwan yang saya sangat sayangi dan hormati. Dan saya bila di Pelawa terus terima jemputan tersebut kerana insya-Allah kita nak mengutarakan satu kebimbangan yang sangat besar. Kebimbangan mengenai keadaan salat kita di zaman ini. Kerana bab salat ni satu ibadah yang amat penting. Saya tidak melampau kalau saya kata solat ni bukan hanya rukun Islam, tetapi sebenarnya solat ini adalah rukun iman. Mungkin orang tak tahu, tapi dalil dia daripada Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut peristiwa yang sangat penting berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala perintah baginda supaya tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Makkah. Maka menjadi satu ujian ketika itu, dan ramai orang Yahudi dan munafikin sangat mempertikaikan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar kiblat. Kemudian ada juga berlaku satu persoalan, bagaimana nasib orang sahabat Rasulullah yang wafat dan bagaimana salat mereka ketika mereka menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 100 surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Jadi subhanallah, dalam peristiwa ni pun saya nak kupas di mana Allah Subhanahu wa taala dalam isu tukar kiblat manusia diuji apabila bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta semua umat Islam untuk tukar kiblat, ada pihak yang bertikai. Di situlah mereka gagal untuk memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menunjukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah ni sangat penting. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Isu salat tuan sangat besar, isu tukar kiblat. Orang Yahudi, munafikin di Madinah, mereka mempersoal kenapa kena tukar kiblat. Tapi orang beriman tidak mempertikai. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawapan mereka sami'na wa ata'na. Maka berlaku soalan, bagaimana keadaan mereka yang salat menghadap Baitul Maqdis? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Bermaksud
Salat ini sebahagian daripada iman. Tuan-tuan rahmati Allah, kebimbangan saya bukan untuk diri ataupun seperti ada orang tuduh nak cari populariti. Tuan-tuan, ni isu akidah, isu salat. Kerana bila kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, wa huwa hadithun hasan, hadis Abu Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunqadanna 'ura al-Islam 'urwatan 'urwah. Ikatan agama Islam ni akan terurai satu demi satu. Kullama nuqidat 'urwah tashabbatha an-nas billati ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Islam akan hilang, tuan-tuan. Islam akan hilang, bukan sekaligus, dia akan hilang satu pegangan demi satu pegangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kullama nuqidat 'urwah tashabbatha an-nas billati ba'daha. Setiap kali satu ikatan Islam terurai, orang Islam nak pegang apa? Pegang satu lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang paling awal hilang daripada Islam yang kita tahu, pemerintahan Islam tak ada. Undang-undang Islam, siapa berani nak utarakan? Ada satu pihak dulu semangat sangat nak utarakan, tapi bila mereka jadi kerajaan, mereka senyap. Tuan-tuan rahmati Allah, Islam diancam bukan kerana serangan luar, tetapi kerana orang Islam sendiri tidak mempertahankan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna salah. Yang paling akhir sekali akan terurai adalah salat. Dan paling dahsyat bila kita tengok hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa dzakarahu al-Imam Syatibi. Imam Syatibi sebut hadis ini sangat menjentik hati kita. Dia kata, awwalu ma yunqadu min al-Islam al-amanah wa akhiruhu as-salah. Paling awal akan hilang daripada Islam amanah. Amanah untuk menyampaikan ilmu. Wa akhiruha as-salat. Salat akan hilang. Qal wa yaqtasimu al-muslimun ala firqatain. Orang Islam, tuan-tuan, akan tinggal dua firqah di akhir zaman, dua kumpulan. Ihdaha taqul, salah satu kumpulan akan kata, ma balu alladhina kanu min qablina yusalluna 5 salawat. Akan ada, tuan-tuan rahmati Allah, satu kelompok tidak lama lagi mungkin akan kata, kenapa orang Islam sembahyang 5 waktu? Laqad dhalla man kana qabluna. Ini hadis Hudzaifah. Orang sebelum kita yang sembahyang 5 waktu sesat, silap. Wa innama hiya 3 salawat. Sebenarnya kena sembahyang 3 kali. Mungkin kita tak akan saksikan keadaan ini, mungkin akan datang. Maksudnya, tuan-tuan rahmati Allah, Islam, bila kita tengok salat ni dilakukan dalam satu bentuk yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa sedih. Kita akan rasa, kenapa? Mengapa orang Islam boleh terima salat begini? Dan sedangkan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang seperti mana aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar cara salat sebiji. Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah sikit pun. Orang kata, ustaz, Allah, setakat sembahyang betul, kita ikut Rasulullah, tapi sembahyang jemaah ni kena ubah. Tuan-tuan, hatta dalam bentuk salat jemaah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar dalam situasi yang begitu, tak boleh ubah. Sebab apa? Antara hadis yang sangat hebat, hadis sahih Muslim, mungkin kita tak pernah dengar, di mana Rasulullah, hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu arda, dikata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman فرآنا متفرقين أو رآنا حلقة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, tengok sahabat sembahyang jemaah tapi bertaburan, ada jarak. Maksudnya salat jarak ni sebelum Rasulullah betulkan ada, tapi ni amalan yang Rasulullah larang. Fara'ana halaqa, kumpulan sini, kumpulan satu kumpulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma li arakum izin. Mengapa aku tengok kamu sembahyang berjarak? Rasulullah tegur satu kesalahan dalam salat. Mali arakum izin. Kenapa aku tengok kamu izin? Izin yakni pecah belah. Hak ni sembahyang sini, hak ni sembahyang sini. Ini bukan salat jemaah. Ala tusalluna kama tusalli al-malaikatu 'inda rabbiha. Mengapa kamu tak salat seperti mana malaikat salat depan Allah Subhanahu wa taala?
Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa kaifa tusalli al-malaikatu 'inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk malaikat sembahyang depan Allah? Qal yutimmuna as-sufuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat yutimmuna as-sufuf wa yuqimuna as-sufuf wa yutimmuna as-saff al-awwal fal-awwal. Yang paling penting tengok Rasulullah ajar bagaimana cara salat jemaah. Kalau sembahyang bertaburan ni, jarak sini ada seorang, ini bukan salat. Ini adalah satu amalan yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sembahyang secara malaikat yuqimuna as-sufuf, iqamatus saf. Kata Imam Nawawi rahimahullah, iqamatus saf taswiyatuh wa saddul khalal. Rapatkan saf, betulkan saf dan tutup setiap jurang yang ada. Kemudian satu huraian yang sangat cantik daripada Imam Nawawi, mungkin Al-Fadil Dr. Al-Habib Dr. Ruzaimi insya-Allah, minta maaf. Dr. Ruzaimi insya-Allah, Dr. Al-Habib, ulama kita insya-Allah dia akan terangkan kepada saya satu perkara di mana kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha wa fihi al-amru bi itmam as-sufuf al-awwal wa at-tarass fi as-salat. Wa makna itmam as-sufuf, yani kata Imam Nawawi, itulah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melengkapkan, untuk melarang at-tafarruq, melarang wujudkan jurang dan perpecah dalam salat. Wal amru bil ijtima', sebab itulah tuan, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ijtima' fi salatil jamaah. Nama dia salatul jamaah, kena berkumpul rapat, tak boleh. Kalau berdiri ni, kalau jadi sembahyang jarak, dia bukan salat rapat ni, bukan salat jemaah, minta maaf, tetapi satu bentuk salat yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dibuat oleh sahabat. Yang paling indah sekali bila tengok Imam Tirmizi rahimahullah, disebut satu perkara yang sangat indah di sini. Qal kana Umar yuwakkilu unasan fil masjid yuraqibuna sufufal musallin. Umar radhiyallahu an melantik pula, sebab jemaah ramai di zaman Umar. Bila salat jemaah, Umar melantik orang yang memerhatikan saf. Tengok ada tak yang semayang dalam keadaan tidak rapat. Kana Umar yuwakkilu unasan fil masjid yuraqibuna sufuf wa ya'muruna bi itmam as-sufuf. Bertugas yang diletak di masjid untuk memerhatikan orang yang solat jemaah dalam masjid supaya tidak ada sebarang jurang ataupun sebarang jarak di kalangan mereka. Wa kadzalika kana Uthman, wa kadzalika kana Ali, wa kana Ali yaqulu ar-rajul anta ya hadha taqaddam wa anta ta'akhkhar. Ali radhiyallahu anhu tegur orang ni depan sikit, ni belakang, ni rapat, ni ada Umar radhiyallahu anhu yang paling indah sekali. Umar sebelum ditikam oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi, orang Parsi, Umar radhiyallahu anhu sebelum ditikam, qala Amr bin Maimun, perawi hadis dalam Sahih Bukhari, qal wa kana Umar yadkhulu ila as-saff ath-thani yarussu as-sufuf wa yutimmuha. Umar radhiyallahu anhu akan masuk ke baris kedua untuk merapatkan saf dan kemat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, inilah yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran yang telah dipegang oleh sahabat Rasulullah. Sedangkan inilah yang kita kena contohi, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, orang yang paling patut kita ikuti, kita contohi, siapa? As-sahabah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, sekiranya kita ikuti langkah para sahabat. Baik, insya-Allah saya berhenti dulu. Baik, insya-Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Al-Fadil Ustaz Muhib atas pembukaan yang penuh dengan bagi saya rasa cemburu dengan agama, agar tidak ada sebarang usaha untuk mengurangkan agama ini walau dengan apa cara sekalipun, kerana beliau nampaknya sangat mementingkan generasi yang akan datang insya-Allah. Seterusnya saya persilakan pula kepada Al-Fadil Dr. Ruzaimi untuk memberi ucapan mukadimah beliau selama 15 minit. Tafadhal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada tuan moderator yang saya hormati, Ustaz Muhib Al-Habib yang datang daripada jauh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Saya teruskan kepada pembentangan saya. Yang pertama sekali, kita tidak ada perbezaan dalam isu mengatakan bahawasanya saf salat ketika salat berjemaah adalah dituntut untuk dirapatkan dan diluruskan dalam keadaan biasa. Ini bukan satu isu yang kita polemikkan. Ini bukan isu yang kita khilaf. Yang kita khilaf ialah pada dalam keadaan kita berada sekarang ini, iaitu dalam keadaan kita berada dalam situasi nyawa kita terancam. Kita boleh berbeza pendapat dalam isu yang lain, tetapi dalam masalah menjaga nyawa, ia merupakan salah satu daripada maqasid yang tertinggi. Ia merupakan salah satu daripada maqasid yang ijma', yang mana ulama tidak ada beza pendapat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, membenarkan orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur semata-mata untuk menyelamatkan dirinya daripada dibunuh dalam keadaan dia dipaksa. Tidak ada daya untuk dia melepaskan dirinya, melainkan hanyalah untuk mengucapkan perkataan itu. Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka menjaga nyawa adalah maqasid. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, penjarakan fizikal, berjarak ini merupakan satu kaedah untuk menghalang jangkitan yang terbukti secara saintifik. Saya bawakan bukti daripada kajian daripada Nature Public Health Emergency Collection, yang mana dia mengkaji tentang keberkesanan jarak fizikal untuk menghalang wabak COVID ini. Dia menyatakan bahawasanya di bandar-bandar di negara China, di sana terdapat 309 bandar yang akhirnya tidak ada kes-kes positif disebabkan mereka mengamalkan penjarakan fizikal. Baik, kadar mudarat COVID-19 perlulah kita nak tahu dia mudarat ke tidak, kita nak tahu kadar jangkitan bagaimana, kita nak tahu macam mana dia merebak, macam mana nak menghalang, mestilah merujuk kepada ahli zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahui. Ahli zikir dalam masalah saintifik, dalam masalah perubatan, ialah mereka-mereka yang berada di dalam bidang perubatan. Doktor-doktor yang amanah, yang muslim, yang terkenal dengan orang yang bersifat amanah. Dalam negara kita, Kementerian Kesihatan begitu banyak mereka-mereka yang berada dalam bidang perubatan, ya, yang mana mereka adalah pakar. Bahkan saya nak katakan di sini bahawasanya Ustaz Muhib sendiri kagum dengan Kementerian Kesihatan. Saya ambil daripada Facebook beliau pada bulan September 2020. Beliau bawa anak beliau untuk ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Beliau mengatakan sejak dulu lagi saya kagum dengan sistem kesihatan Malaysia. Maksudnya beliau sendiri menyatakan beliau percaya dengan apa yang diambil, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah rawatan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan. Ini data terbaru COVID pada hari ini. Kita melihat hari ini ada 70 orang meninggal dunia. Kadar kematian adalah 0.4%. Baik, kita tidak ada beza dalam isu ini. Inilah yang kita panggil sebagai clash point. Inilah yang kita panggil sebagai tempat kita berbeza pendapat, iaitulah ijtihad dalam nak menjarakkan saf. Yang pertama, saya ingin sebutkan, dalam nak menjarakkan saf, kita perlu melihat kepada pertimbangan masalah. Apabila Nabi SAW diturunkan untuk menjadi Nabi, membawa syariat, Nabi membawa syariat yang seimbang, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Ini perkara yang manusia tidak boleh hidup tanpanya. Kehidupan manusia akan roboh kalau benda ni terganggu. Dan yang ini kita panggil sebagai daruriyat. Dan ada perkara yang dipanggil sebagai hajiat. Hajiat ialah perkara yang kalau dia tidak ada dan tidak dijaga, maka hidup manusia akan berada dalam keadaan sukar. Dan ada satu lagi yang dikira sebagai tahsiniyat, perkara yang disyariatkan untuk mencantikkan agama Islam. Jika tidak ada pertembungan, jika tidak ada khilaf, ta'arud dalam satu-satu situasi, umat Islam perlu untuk melakukan kesemua tuntutan agama, sama ada ia daruriyat ataupun hajiat ataupun tahsiniyat. Tetapi apabila ada pertembungan, maka daruriyat perlu didahulukan.
Sebab itu kita melihat ulama membenarkan rawatan dilakukan walaupun dengan membuka aurat. Menutup aurat adalah satu kewajipan, tetapi apabila memerlukan rawatan menyelamatkan nyawa, maka dibenarkan membuka aurat yang asalnya haram, tetapi kerana menutup aurat adalah tahsiniyat, tidak boleh untuk melawan perkara yang dianggap sebagai daruriyat. Menjaga nyawa daripada COVID adalah daruriyat. Saf adalah tahsiniyat. Apabila bertembung dalam isu ni, dahulukan daruriyat kerana kita tidak ada pilihan. Baik, kemudian melihat kesan dan akibat. Ini perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat ketika menghuraikan tentang maqasidus syariah. Nabi SAW tidak melakukan sesuatu perkara melainkan melihat kepada ma'alat, melihat kepada apa yang akan berlaku sebagai hasilnya. Sebab itu Nabi SAW tidak membenarkan kita, Islam tidak membenarkan kita bertolongan dalam perkara yang haram. Islam, ulama hampir sepakat mengatakan bahawasanya tak dibenarkan menjual senjata, menjual pisau kepada orang yang mahu merompak. Walaupun jual pisau boleh, tapi untuk kita tahu dia nak merompak, maka tidak dibenarkan. Bila kita melihat dalam keadaan sekarang, mendekatkan saf boleh mengganggu nyawa manusia, boleh mengganggu nyawa pakcik, boleh mengganggu nyawa orang-orang muda yang berpenyakit, boleh mengganggu nyawa anak-anak kecil, maka kita jarakkan kerana kita melihat kepada kesan dan akibat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, menjaga nyawa adalah ijma'. Sepakat ulama haram untuk dikorbankan nyawa tanpa hak daripada syarak. Dan saya ingin nyatakan dalil-dalil yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhib tadi memang saya tidak bantah. Cuma perlu diketahui majoriti ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, jumhurus salaf wal khalaf mengatakan bahawasanya merapatkan saf dan meluruskan saf tidak termasuk dalam perkara yang wajib, tetapi ia termasuk dalam perkara yang sunnah muakkadah. Kenapa? Kerana ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengatakan bahawasanya merapatkan saf, iqamatus saf adalah tamamis salah, min tamamis salah, kesempurnaan. Maksudnya kalau tidak ada, tidak sempurna, bukan maksud batal. Hadis Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari juga menyatakan demikian. Perkara yang ijma' apabila bertembung perkara dengan perkara yang mukhtalafi, maka perkara ijma' perlu didahulukan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, walaupun Ustaz Muhib mengatakan tidak ada ijtihad dalam masalah nas, bila ada nas maka tidak ada ijtihad, saya melihat perkara ini adalah suatu ketidaktelitian, kerana kaedah ini tidak digunakan secara mutlak, kerana di sana ada nas dan para sahabat telah berijtihad. Di sana ada hadis yang begitu jelas, hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW memberikan arahan yang begitu jelas, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah fa adraka ba'duhumul asra fi tariq. Sebahagian Nabi SAW mengatakan jangan ada seorang pun daripada kamu yang salat asar sehinggalah apabila sampai ke Bani Quraidah. Bila sampai ke Bani Quraidah baru salat. Sebahagian sahabat salat di pertengahan jalan. Apabila diberitahu kepada Nabi SAW, falam yu'annif ahadan minhum, Nabi tidak marah, kerana Nabi kalau perkara mungkar pastinya dia akan marah. Ini menunjukkan bahawasanya, isyarat daripada Nabi menunjukkan bahawasanya nas itu ada mafhum, ada yang difahami, ada literal. Nas itu ada maqasid, ada objektif. Kadang-kadang pegang kepada literal tidak membawa kepada pelaksanaan apa yang dimaksudkan oleh syarak. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita berbicara tentang isu saf. Dituntut, tetapi ia bukan rukun, ia bukan syarat. Kerana majoriti ulama mengatakan bahawasanya kalau orang tidak merapatkan saf, tidak perlu untuk mengulang salat semula. Ada hadis daripada Wabisah, saya tahu Nabi SAW menyuruh sahabat yang salat di belakang saf seorang diri untuk mengulang. Majoriti ulama mengatakan arahan itu adalah arahan yang sunat, berdasarkan hadis Abu Bakrah yang salat jauh di belakang saf, tidak masuk ke dalam saf. Bila dia bersolat di belakang saf tanpa masuk ke dalam saf yang sebenar, Nabi SAW mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud, moga Allah menambah kesungguhan kamu dan jangan ulang lagi. Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulang saf semula, menunjukkan bahawasanya orang yang tidak meluruskan dan merapatkan saf ini solatnya tidak batal. Kalaulah orang yang ada uzur, yang sakit, boleh untuk duduk, seperti mana hadis Nabi SAW menyebutkan kepada Imran bin Husain. Kata Nabi SAW, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janb. Nabi kata kamu solat berdiri, jika tidak mampu duduk
Kalau berdiri yang merupakan rukun pun boleh gugur dengan uzur, apatah lagi saf yang bukan rukun, maka lebih utama boleh untuk digugurkan. Kemungkinan tuan-tuan, ya, yang lain, kemungkinan yang lain adalah kemungkinan untuk menyakiti. Kemungkinan untuk menyakiti. Nabi SAW tidak membenarkan orang yang makan bawang untuk datang ke masjid kerana mengganggu. Bukan menyakitkan dari sudut mengganggu kesihatan, hanya sekadar tidak menjadikan, hanya sekadar menjadikan orang tak selesa. Itu pun Nabi memberikan keuzuran untuk datang berjemaah. Apatah lagi orang yang mungkin membawa virus. Kemudian tuan-tuan, menanggung darurat yang ringan lebih utama daripada menanggung darurat yang berat ataupun darurat yang lebih besar. Kita tahu menjarakkan saf menyakitkan hati kita, kita tahu menyedihkan jiwa kita, tetapi inilah pilihan yang kita ada. Kerana kalau kita benarkan rapat, ia akan menjangkitkan orang dengan lebih ramai, dan menolak kemudaratan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan apabila bertembung. Baik, ini kaedah fiqh, semua orang tahu. Dan yang ke-8, darurat itu berkadar. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ini disebut oleh ulama dan hampir sepakat mereka mengatakannya. Yang mana lebih bagus, solat berjarak dan kita boleh solat sentiasa, ataupun masjid tutup? Saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilai. Kemudian tuan-tuan, kita juga mengambil sunnah yang lain selain daripada sunnah merapatkan saf. Kita tahu sunnah merapatkan saf itu sunnah, tapi kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kita pergi kepada sunnah yang lain, iaitu sunnah menolak mudarat. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan la darar wala dirar. Walaupun ada perbahasan pada sanadnya, tetapi hampir seluruh ulama menggunakan hadis ini dalam istidlal fil ahkam. La darar wala dirar, jangan memudaratkan dan jangan membalas mudarat dengan mudarat. Kita tahu bahawasanya COVID ini mudarat dengan bukti yang datang daripada ahli-ahli yang pakar dalam bidang perubatan. Kemudian, apabila kita tidak membenarkan masjid itu dirapatkan saf, kita hilang satu sunnah. Betul, kita sedih, kita hilang satu sunnah. Tetapi di sana ada sunnah yang lain. Kita ada sunnah datang ke masjid, yang Nabi SAW sebut dalam hadis, setiap langkah yang orang melangkah ke masjid, setiap langkah orang melangkah ke masjid akan meninggikan darjat, akan menggugurkan dosa. Kemudian tuan-tuan, kita ada dapat sunnah solat berjemaah. Kalau kita biarkan rapat, akan berlaku jangkitan, masjid akan tutup 2 minggu mungkin tutup untuk sanitasi, untuk dibersihkan, hilang fadilat. Kalau orang tu solat seorang-seorang kat rumah, dia solat seorang-seorang dalam keadaan dia tak dapat sunnah berjalan ke masjid, sunnah mendapat solat berjamaah, dan begitu juga sunnah menunggu solat, duduk dalam masjid tunggu solat fardu akan datang, juga mempunyai kelebihan. Dan apa yang saya bawakan, apa yang dilakukan oleh fatwa Malaysia ini tidak lari jauh daripada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama dunia yang saya paparkan di sini, daripada Kuwait, daripada Saudi, daripada Sudan, daripada Jordan, dan juga daripada Mesir. Ulama-ulama yang terkenal sebagai ulama yang amanah, mereka mengatakan dibenarkan solat berjarak ketika mana uzur. Dalam keadaan kita tidak mampu, maka kita dibenarkan untuk berjarak. Jadi saya nak sebutkan di sini sebagai pengakhirannya bahawasanya salat berjarak ini bukanlah satu perkara yang memanipulasikan kaedah usul fiqh. Tidak. Tetapi kita mengatakan, kita menilai daripada segenap aspek. Kita melihat dalil dengan holistik. Kita tidak holistik. Boleh faham maksud holistik? Holistik ni maksudnya kita melihat keseluruhan dalil. Kita tak melihat satu dalil mun'azilan an ghairih, secara terpisah-pisah, kerana agama ini datang daripada sumber yang satu. Agama ini dia mesti dilihat daripada segenap aspek dan ditimbang. Inilah dalam Islam yang dipanggil sebagai fiqhul muwazanat. Fiqhul muwazanat, fiqh menimbang masalih. Fiqh kita menimbang masalih. Salat dalam keadaan jarak lebih baik dalam keadaan wabak daripada tak salat langsung di masjid. Lebih baik daripada solat rapat tetapi membahayakan nyawa orang lain, kerana kita tak tahu siapa berada di sebelah kita. Kita tak tahu siapa berada di depan kita. Kita tak tahu siapa yang berada di belakang kita. Jadi dalam isu ni, apa yang diamalkan bukan hanya di Malaysia, tetapi hampir seluruh dunia.
hampir seluruh dunia mengatakan bahawasanya ini perkara yang perlu, dan ia insya-Allah tidak akan kekal lama. Kita akan kembali untuk mengamalkan sunnah ini. Sunnah ini bukan untuk diabaikan, bukan untuk ditinggalkan dengan sengaja, tetapi ditinggalkan dalam keadaan kita tidak ada pilihan. Jadi cukup sekadar tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Ruzaimi. Dan Alhamdulillah, pada pusingan yang pertama, tahniah kepada kedua-dua panelis kerana sangat menghormati waktu. Bagi saya, Al-Fadhil Dr. Ruzaimi telah daripada tutur bicara beliau, beliau telah berusaha untuk mencari titik pertemuan di antara kedua-dua panelis kita pada malam ini mengenai kewajipan kita merapatkan saf dan mendirikan saf dengan sempurna, yang mana titik perbezaannya sekarang berlaku di sekitar keadaan COVID-19. Adakah masih memungkinkan kita untuk meneruskan merapatkan saf tersebut? Bagi pusingan yang kedua, saya harap kedua-dua panel masih lagi bersemangat. Izinkan saya untuk sekadar berkongsi satu ayat daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi tak perlulah bagi saya untuk menerangkan ayat ini. Saya sekadar melantunkan ia agar ia sama-sama menjadi peringatan kepada kita bahawa pertemuan dialog kita pada malam ini sekadar untuk mencari titik pertemuan, dan juga dalam insya-Allah kita akan teruskan dalam suasana yang penuh harmoni dan penuh ukhuwah di antara kita, dalam mana kita berbicara mengenai isu-isu ilmiah seperti pada malam ini. Jadi bagi pusingan yang kedua, iaitu sesi interrogation, di mana kita akan peruntukkan 10 minit kepada setiap panel, di mana mereka akan bebas bertanya kepada panel yang berikutnya selama 10 minit. Seperti mana yang telah saya terangkan tadi, bahawa setiap panel panelis berhak bertanya seberapa banyak soalan dalam masa tempoh 10 minit. Panelis yang menjawab tidak boleh menjawab soalan dengan bertanya soalan kembali, dan panelis yang bertanya boleh mencelah pada bila-bila masa sahaja. Sudah bersedia untuk pusingan kedua? InsyaAllah kita mulakan. Jadi saya minta kedua-dua panel untuk berdiri di rostrum. Kita akan mulakan pusingan kedua dengan memberi ruang kepada Al-Fadhil Ustaz Muhib untuk bertanya kepada Dr. Ruzaimi selama 10 minit. Tafadhal mashkura. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Dr. Ruzaimi atas penjelasan. Walaupun saya banyak perkara tak setuju, seperti ijma', kata Dr. Ruzaimi jazakallahu khair, ijma' umat, ijma' ulama kononnya salat tidak wajib. Saya tak setuju kerana antara ulama yang kata salat itu wajib Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa Waqi' bin Jarrah wa Ibn Khuzaimah. Cuma seperti mana Dr. Ruzaimi jazakallahu khair sebut tadi hadis Abu Bakrah, Rasulullah SAW qala wala ta'ud. Sebab itulah kebanyakan ulama kata man salla, mereka ambil hadis ini dengan hadis lagi, hadis Wabisah Ibnu Ma'bad dan hadis Ali bin Syaiban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat seorang sembahyang belakang saf, Rasulullah qala la salata li fardin khalf as-saf. Di situ ada satu larangan. Jadi tapi tak, saya nak tanya soalan kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia jadi khalifah pemerintah dan berlaku riddah, ramai orang Arab telah murtad. Dan ketika itu Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah tekan supaya tentera Usamah diteruskan hantar ke Syam. Lalu bila Rasulullah SAW wafat, tentera ini kembali semula ke satu kawasan di Madinah. Dan Abu Bakar kata yang paling utama, tentera ini akan terus dikerah ke bumi Syam. Jadi ramai sahabat, Umar, Ali, Uthman, semua sahabat kata, ya Abu Bakar, boleh ke hantar tentera ini ke bumi Syam, sedangkan kita sekarang dihadapi dengan musuh, orang Arab semua murtad, Madinah dikepung dengan musuh, bila-bila masa kami akan serang dan kami perlukan kekuatan ini. Jadi masa tu darurat sangat tinggi. Tetapi soalan saya kepada Dr. Ruzaimi, mengapa Abu Bakar Siddiq tetap melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun keadaan itu ada darurat? Sampai Abu Bakar kata, wallahi law jaratil kilabu bi arjuli ummahatil mu'minin ma kuntu li ahilla aw ma kuntu
li ad'a jayshan aqadahu Rasulullah. Abu Bakar kata, demi Allah, kalau anjing-anjing masuk dalam Madinah makan tarik kaki isteri Rasulullah, aku tak akan langgar perintah Rasulullah. Darurat ada, iaitu musuh nak serang, tapi kenapa Abu Bakar Siddiq mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Pertamanya, saya nak sebutkan dalam isu ijtihad, kita sepakat mengatakan ijtihad para sahabat adalah perkara yang mukhtalafi, perkara yang ulama berbeza pendapat. Apabila Abu Bakar, Ijma' as-sahabah mukhtalaf. pandangan sahabat, Ustaz jangan saya kata pandangan sahabat, Baik. bukan ijma' sahabat. Baik. Sama juga seperti mana saya mengatakan jumhur mengatakan tidak wajib saf, saya tak kata ijma', saya kata jumhur. Majority. Tapi kita kat sini nampak majoriti yang seperti Imam Ahmad, wa Ishaq ibn Rahawai, wa Ibn Khuzaimah, wa Imam Nawawi. Tiga mazhab. Imam Nawawi mengatakan sunat. Dah, Imam Nawawi. Ala nadb wa huwa amru ala nadb. Saya boleh bawa dalam syarah sahih Muslim jika Ustaz mahu. Minhaj, syarah Minhaj saya ada juga. Nah. Ustaz nak saya keluarkan? Tapi saya ada, tak apa. Yang saya tengok tadi Rasulullah SAW, Imam Nawawi rahimahu qala wal amru fihi wujub itmam as-sufuf wa naha an dhalik. Tidak. Ustaz boleh tak? Baik. Ala nadb. Baik. Kata Imam Nawawi. Nah, saya bawakan pada Ustaz kalau Ustaz boleh mahu. boleh insya-Allah. Sekejap Kita minta berhentikan masa sekejap. Baik. وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والطراز في الصلاة. Sekejap Ustaz. تفضل. Jadi kita beri ruang masa kepada Dr. Ruzaini untuk paparkan sekiranya ada, dan kita telah hentikan masa agar Ustaz Muhid masih berbaki 6 minit 14 saat untuk meneruskan sesi interogasi. بارك الله فيك. Sekejap ya. تفضل تفضل. Ataupun doktor, ana bagi soalan. Baik, tafadhal. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, "Qumna fa'addalna as-sufuf." Nah. Isyarah ila anna hadhihi sunnah ma'hudah indahum. Nah. Wa qad ajma'a al-ulama 'ala istihbab ta'lif as-sufuf wat tarasi fiha. Wa qad sabaqa bayanuhu fi babih. Man hum al-ulama? Anta qulta Nawawi, Dr. Zaimi kata Nawawi, tapi tak ada Nawawi sini. Ini Nawawi. Ialah Ini syarah An-Nawawi ala Muslim. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kenapa Al-Minhaj. Taib. Kenapa dia kata taib? Kenapa dia kata Amr. Nah. Arahan ala nad atau ala al-wujub. Baik Dr. Zaimi. Satu soalan lagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tusawwunna as-sufuf atau la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Dalam usul fiqh al-amru yufidu al-wujub. Nah. Bila Rasulullah illa idza wujidatil qara'in atau qarinah. Tapi sini kita ada amrun wa nahi. Wa nahi huna dalil ala al-iqab min jins al-mukhalafah. Maksudnya bila tengok ada perintah dan ada larangan. Maksudnya wujub, maksudnya perintah Rasulullah ni sangat penting. Contoh, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu mas. Bila ada perintah dan Allah Subhanahu wa taala bagi contoh akibat balasan Allah kepada mereka yang melawan perintah Allah. Maksudnya orang yang makan riba ni akan bangkit daripada kubur seperti orang gila. Jadi Rasulullah kata, wajib kamu rapatkan saf ataupun Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan pecah belah dalam hati kamu. Ada dua riwayat. Imam Nawawi kata, wajah manusia akan pergi ke belakang. Jadi kita ada amr wa tahdid, wa tahdid al-wa'id. Jadi kita kat situ nampak sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan pasal rapat saf. Jadi bukan, minta maaf saya tak setuju bila Saya tidak ada masalah untuk kita berbeza pendapat. Barakallahu fiik. Kerana dalam isu ni memang daripada dulu lagi mukhtalafi.
Majoriti ulama mengatakan sunnah. Kenapa mereka katakan sunnah? Mereka setuju, ada arahan. Betul. Tetapi sunnah, kenapa? Kerana hadis Abu Bakrah, Nabi tidak. Maafkan saya Dr. Zaimi, mungkin masyarakat kita ingat sunnah ni macam sunnah ni sunat kahwin 4. Tak. Boleh terangkan kat masyarakat apa itu maksud sunnah kat sini? Istihbab, perkara yang sunat. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Ustaz menafikan, bahkan Ustaz adalah orang yang menukilkan daripada Imam Nawawi seolah-olah macam dia adalah wajib di sisi Nawawi. Tidak, tetapi Nawawi mengatakan ia adalah sunat. Ini dalam kitab Syarah Minhaj, jilid 2, muka surat 384 dalam Syarah An-Nawawi. Baik. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma' lagi. Maksudnya saya tak ada masalah kalau Ustaz tak setuju mengatakan ijma'. Memang ijma'at yang dinukilkan, ijma' yang dinukilkan oleh Imam Nawawi banyak yang tidak tepat. Tetapi Imam Nawawi sendiri mengatakan ia adalah sunnah. Uhibbuka fillah. Wallahi saya Dr. Zaimi. Ahabbakallah. Sebab dia orang alim. Tapi Dr. Zaimi, setuju tak dengan saya bahawa Imam Nawawi biasanya dia tidak akan bagi pendapat, betul tak? Dia tak akan bagi pendapat, biasanya dia akan syarah dan akan nukilkan. Kadang-kadang ada dibagi pendapat, terutamanya dalam Al-Majmu'. Baik, soalan seterusnya. Dr. Zaimi, adakah jawapan tadi tak habis lagi yang pasal Abu Bakar, kenapa Abu Bakar Siddiq walaupun keadaan darurat, keadaan terdesak, musuh nak serang, kenapa Abu Bakar Siddiq tidak melanggar perintah Rasulullah, sedangkan sahabat kata patah balik, kami perlukan tentera. Kenapa Abu Bakar Siddiq mendahulukan perintah Rasulullah berbanding keadaan darurat? Tafadhal. Pertamanya saya tidak tahu, kerana pertimbangan ini adalah pertimbangan Abu Bakar dalam politik. Dalam politik maksudnya Abu Bakar menimbang masalah. Mungkin pada ketika itu apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW perlu diutamakan, kerana mungkin Abu Bakar sendiri ada tentera yang berada di dalam. Okey, tetapi apabila saya mengatakan bahawasanya boleh untuk ditinggalkan rapat sah pada ketika ini, jangan diingat pandangan saya dan pandangan Rasul. Jangan ingat pandangan saya dengan hadis Nabi, tapi fikirkan ini sunnah Nabi, yang ini sunnah Nabi. Baik, betul. Barakallahu fiik. Soalan saya, betulkah penyakit sekarang ni satu penyakit yang bahaya, sedangkan kita tengok statistik yang mati di rakyat Malaysia, yang 29 juta rakyat Malaysia, yang mati hanya 800 orang, dan itu pun kerana mereka mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi. Bermaksud kebanyakan orang yang mati dengan COVID di Kementerian Kesihatan yang saya hormati dan respect mendedahkan bahawasanya mereka mati kerana penyakit NCD. Tafadhal. Okey, Ustaz, terima kasih banyak. Pertama sekali, yang meninggal setakat ini bukan 800 lebih lah, 953. Baik. Ya, hari ini ada data yang terbaru. Okey. Baik. Berbanding dengan 29 juta rakyat Malaysia, adakah ini penyakit 32 juta rakyat Malaysia, ya? 30 juta. Okey, baik. Adakah maksudnya kita tak nampak orang bertaburan, orang mati? Dr. Ruzaimi, ta'un bila berlaku, anda tahu juga bagaimana sahabat. Hari ini isteri kena, esok suami kena, mati satu keluarga. Ustaz, Fadal. saya jawab. Fadal. Pertamanya, bila kita kata sikit orang yang mati, 0.4, Malaysia adalah yang terendah. Kenapa? Kerana kita mengamalkan penjarakan. Ustaz mengatakan, kenapa rendah? Sebab kita menjarak. Kalau kita tidak menjarak, lebih ramai orang akan dijangkiti, lebih ramai orang akan mati. Tapi di pasar malam tak nampak orang berjarak. Apa yang berlaku di pasar malam tidak menjadikan apa yang berada di masjid itu salah. Benda dua salah tak menjadikan yang ketiga sebagai salah. Baik, jazakallah khair. Ada lagi? Ada, masih berbaki. Boleh 30 tak kita saat. mencari satu kaedah SOP baru supaya kita tetap jaga sunnah Rasulullah SAW, seperti kita lantik seorang misi untuk jaga orang yang tak sakit, tak payah masuk. Dalam isu ni kita bergantung kepada apa yang disebutkan oleh pakar perubatan, kerana mereka yang faham tentang virus, mereka yang faham tentang kadar jangkitan, dan mereka jugalah yang merawat orang-orang yang terkena penyakit COVID. So dalam isu ni Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita untuk bertanya kepada ahli zikir dalam keadaan darurat, dalam keadaan. Baik. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas sesi soal jawab yang pertama. Alhamdulillah, saya kira telah saya dah lost count. Saya kira lebih daripada hampir dekat 10 soalan yang ditanyakan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaid kepada Dr. Rozaimi. Seterusnya kita berikan pula peluang kepada Dr. Rozaimi untuk bertanya kepada Ustaz Muhaid. Jadi kita harapkan suasana walaupun semakin panas. Terima kasih kepada pihak penganjur One Center Malaysia kerana pasang aircon yang begitu kuat untuk terus merendahkan suhu kehangatan perbincangan pada malam ini.
Jadi saya kira kedua-dua panel sudah bersedia. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Rozaini untuk bertanya kepada Ustaz Muhid. Anda ada 10 minit bermula sekarang. Tafadhal mashkur. Terima kasih. Ustaz, Al-Fadhil Ustaz. Ustaz mengatakan wajib untuk merapatkan saf, dan merapatkan saf itu wajib adalah dengan merapatkan bahu dan merapatkan kaki, betul? 6. Baik. Itu tidak ada masalah. Betul. Itu dituntut, wajib. Wajib. Ustaz tengok gambar ni, Ustaz. Ustaz tengok gambar ni. Okey. Baik, Ustaz setuju tak? Orang yang salat di atas kerusi ni, terutama kerusi roda dan juga kerusi di masjid ni, kerusi yang plastik ni, tidak akan boleh merapatkan bahu dan kakinya, dan tidak akan boleh meluruskan kakinya bersama dengan yang lain. Rasulullah SAW telah ajar cara. Tak, saya tanya, Ustaz setuju ke tidak? Setuju atau tidak? Orang yang salat begini tidak akan boleh merapatkan dengan serapat-rapatnya seperti mana orang berdiri. Tapi Rasulullah SAW Ya atau tidak, Ustaz? setuju. Setuju. Okey. Kerana Tak apa, terima kasih. Baik. Baik. Ustaz, ini persoalan berkaitan dengan mask, Ya. pelitup muka, tutup muka. Ya. Kajian mendapati bahawasanya orang yang memakai pelitup muka mampu untuk menghalang 79% daripada jangkitan berlaku. Jadi orang yang datang ke masjid, dia ambil suhu sihat. Kemudian dia masuk masuk ke dalam masjid pakai mask, salat rapat-rapat. Ustaz setuju dengan SOP itu? Setuju. Saya ulang lagi sekali. Ya. Dia sihat, suhu tak tinggi, tak ada sesama, tak ada batuk. Dia datang ke masjid, dia masuk ke dalam masjid, dia salat rapat tetapi dia pakai mask. Ustaz setuju? Setuju. Baik. Terima kasih. Ustaz, soalan berikutnya. Bayangkan seorang doktor pakar, doktor, tabib Ya. di hospital. Dia nak pergi rapatkan saf ketika salat Jumaat. Salat Jumaat, dia nak pergi ke masjid, nak merapatkan saf, nak menunaikan salat Jumaat. Wajib. Baik. Kemudian dia terima panggilan di telefon dia, mengatakan bahawasanya dia perlu segera ke hospital kerana anak dia berada di kecemasan hospital disebabkan runtuhan bangunan. Nah. La samahallah. Na'udzubillah. Sebagai contoh, di sekolah bangunan runtuh, anak dia menjadi mangsa. Bawa ke hospital, nyawa sudah 50-50. Tidak ada pakar yang lain di hospital yang boleh merawat dia, pakar bedah, melainkan dia saja, ayah dia. Sekarang, ya, ada dua nas di sini. Nas yang pertama menjaga nyawa. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ya. Dan nas kewajipan salat Jumaat dan nas kelebihan mati syahid, mahdub, syahid akhirat. Mana satu ijtihad, Ustaz? Selamatkan nyawa budak tu ataupun pergi salat Jumaat dengan merapatkan saf? Pilih salah satu. Sama ada selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa. Ya. Selamatkan nyawa. Ya. Baik. Tinggal salat Jumaat. Ya, dalam keadaan darurat. Ya. Okey. Nah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Soalan berikutnya. Ada dua orang masuk ke dalam masjid. Saf telah penuh. Melainkan satu tempat saja untuk dua orang tu, ada satu tempat yang boleh masuk. Dua orang masuk, satu orang masuk ke dalam saf. Nah. Satu masuk. Yang seorang lagi tak ada tempat. Dia cuba tarik orang depan untuk bersama dengan dia di belakang. Nah. Tapi orang tak datang. Orang tak ke belakang. Dia seorang-seorang di belakang saf. Okey. Apa yang perlu dia buat pada pandangan Ustaz? Pertama, dia solat sendirian di belakang saf dan dia melanggar nas. Kerana nas suruh solat berjemaah. Kedua, balik dan solat di rumah juga melanggar nas. Ada nas mengatakan, Abu Hurairah dalam hadis Bukhari mengatakan, apabila telah diiqamah, salat bersama dengan imam. Okey, idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Nah. Dan juga faqad asa Abul Qasim ketika Abu Hurairah melihat orang tu, Nah. yang keluar ke masjid daripada dan tak bersalat berjemaah bersama dengan imam. Betul. Yang ketiga, salat seorang diri di belakang saf walaupun jemaah sedang berlangsung, walaupun salat Jumaat sedang dilakukan. Ini juga melanggar nas. Kerana ada hadis mengatakan fasalli idza ataita masjid jama'atin fasalli ma'ahum. Nah. Seperti mana pesan Nabi dalam Sahih Muslim. Ataupun yang ketiga, tunggu orang lain datang untuk solat bersama supaya dia dapat untuk solat
bersama-sama dengan orang di belakang saf kerana Nabi tidak bagi seseorang untuk duduk seorang-seorang di belakang saf. Apa ijtihad Ustaz dalam masalah? Ijtihad ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Rasulullah dalam hadis Sunan Abi Daud, "Layyinu bi ikhwanikum." Bila kita tengok ada seorang Ustaz, masuk, jangan panjang. Ya. Saya dah sebut tadi, dia Ya. cuba tarik tapi orang tak ke belakang. bukan, dia kena masuk dalam saf. Tak muat. Tak ada ruang. Semayang belakang dan ulang balik solat. Semayang belakang Dan ulang balik. dan ulang balik solat. Ya. Betul? Betul. Itu pilihan Ustaz. Nah. Okey. Maksudnya dia semayang bersama walaupun Jemaah. Nabi larang. Dan Rasulullah larang. Ada kalau mazhab Imam Ahmad lah. Lebih baik dia cari ruang semayang dalam saf. Sebab Rasulullah SAW kata la salata liman Tak ada solat. ruang. Naam. Tak ada ruang. Sekarang ni situasi tidak ada ruang. Apa yang perlu dia lakukan? Seperti mana kata Imam Ahmad, yusalli thumma yu'idu salat. Okey, yu'idus salah. Dia salat yang pertama tadi sah ke tak salat tu? Tidak la arif. La adri. Okey. Nah. Soalan berikutnya. Nah. Ustaz, Naam. memilih nas menunjukkan larangan salat di antara tiang. Naam. Ada hadis. Anas mengatakan Nabi tak benarkan, Nabi larang kami untuk salat di antara tiang. Naam. Seseorang datang ke masjid untuk salat Jumaat dan tidak ada ruang untuk merapatkan saf, melainkan salat di antara tiang. Mana yang menyanggahi sunnah? Sama ada salat Jumaat walaupun berada di tengah tiang dan saf tidak rapat, ataupun balik ke rumah. Saya tak boleh jawab soalan ni. Ana amtani' al jawab. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Okey. Baik. Kemudian soalan berikutnya, seseorang yang berada di dalam kapal terbang. Ustaz menyatakan tadi ketika pembukaan, apa yang Nabi ajar dalam salat tidak ada perubahan walaupun sedikit. Tak boleh berubah. Apa yang Nabi ajar dalam salat tak boleh ubah. Sikit pun tak boleh ubah. Betul? Ustaz setuju? Naam. Orang yang salat dalam kapal terbang, udara bergoncang, tidak dibenarkan untuk berdiri. Waktu subuh nak habis. Tapi ini disebut dalam Quran. Ustaz sebut tidak ada perubahan. Dalam Quran tak Kalau ada disebut, nas, naam. dalam Quran tidak disebut kapal terbang, Ustaz. Nabi SAW, Ustaz sebut tidak ada perubahan di dalam salat. Memang tak ada. Okey, soalan saya, boleh tak dia salat dalam keadaan duduk, tidak menghadap kiblat, kalau dia berjemaah dengan Ada nas orang dalam sebelahnya? Quran. Fahaitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tak. Ada dalam Quran. Ustaz kata tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sekarang ni, dia salat, dengar soalan saya. Ya. Dia nak salat berjemaah dengan orang sebelah dia. Okey. Tidak boleh rapat kerana seat ada ruang di tengah-tengah. Amtani' ini qiyasun ba'id ma'al fariq. Minta maaf saya tak boleh Ustaz, jawab. ini soalan praktikal. Ustaz perlu menjawab. Sebab apa yang kita berlaku sekarang ini bukan teori. Ini praktikal di masjid. Penyakit berada di luar. Sekarang ni, Ustaz sebut, Ya. Ustaz tak mau jawab. Ustaz tak ada jawapan. Soalan yang saya bagi, semuanya soalan yang bersifat praktikal. Soalan, Tapi tak ada kaitan dengan keadaan darurat. saya akan jawab nanti. Aha. Apa kaitannya? Okey. Saya akan jawab nanti apa kaitannya. Jadi, dalam isu ni, ada beberapa soalan Ustaz tidak mahu untuk Jawab ya. menjawab. Okey. Tapi saya rasa itu saja yang saya nak tanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Rozaimi dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhaib. Walaupun ada masa berbaki seminit lebih lagi, saya kira itu tamatlah pusingan kedua, iaitu sesi interrogation antara kedua-dua panel. Jazakumullahu khair atas kerjasama yang sangat baik daripada kedua-dua panel. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan teruskan dialog kita pada malam ini dengan pusingan yang ketiga, di mana kita akan berikan 15 minit kepada setiap panel untuk terus menjawab dalam sesi rebuttal. Sesi ini akan dimulai oleh Al-Fadhil Dr. Rozaimi selama 15 minit dan kemudian kita akan persilakan Ustaz Muhaib selama 15 minit. Jadi tanpa membuang masa, Ustaz Muhaib boleh duduklah, panel yang tidak ni boleh duduk untuk rehat dan mungkin Sekarang ni saya ke Dr. Zain? sekarang untuk sesi pusingan yang ketiga kita akan berikan kepada Dr. Rozaimi dahulu. Jadi Dr. Rozaimi sudah bersedia?
Okey, dipersilakan 15 minit insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada moderator dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhib Al-Habib. Okey, saya ingin membuat rebuttal dalam pusingan ini. Yang pertama, apabila saya mendengar ucapan Ustaz Muhib yang pertama tadi, beliau mengatakan salat ini penting, saya tidak ada masalah. Kita juga mengatakan salat ini penting, maka sebab itulah kita benarkan salat. Kita bukan menghalang orang salat, tetapi kita inginkan orang salat dalam keadaan yang selamat. Begitu juga Ustaz Muhib membacakan beberapa hadis. Saya nak konstruk apa yang Ustaz Muhib bawa dalam opening tadi. Yang pertama, salat penting. Ini bukan isu yang kita berbalah padanya. Tak ada balah langsung. Kita adalah sama mengatakan salat penting. Bahkan SOP yang kita buat memang SOP nak menjadikan orang supaya sentiasa berada di masjid, supaya masjid tidak ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Muhib membawakan hadis-hadis yang berkenaan dengan kepentingan salat. Saya tidak ada bantahan. Saya juga salat, tidak ada siapa pun yang menyatakan di sini salat itu tidak penting. Walaupun saya mungkin berbeza sikit pendapat dengan Ustaz Muhib apabila mengatakan salat itu adalah rukun iman, kerana yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah adalah salat itu ataupun amalan itu adalah sebahagian daripada iman. Kita kata minal iman ataupun juzuk minal iman. Okey, tidak ada masalah. Kita sama dari sudut fikrah walaupun berbeza dari sudut cara bahasa. Baik. Yang ketiganya, apabila Ustaz Muhib membacakan salat akan dirungkaikan di akhir zaman, tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bincang sekarang ini, kerana kita tidak merungkaikan salat. Sebaliknya, kita menggalakkan orang salat ke masjid dan kita berusaha semampu mungkin untuk menjadikan masjid ini tempat yang selamat, supaya masjid ini menjadi tempat yang orang tak takut pergi. Kemudian begitu juga apabila Ustaz Muhib mengatakan tidak ada perubahan langsung di dalam solat, saya mengatakan ini tidak benar. Tidak benar, kerana Allah Ta'ala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Ini satu ayat yang umum, yang apabila kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak jangka, kita dibenarkan untuk menyembah Allah dalam keadaan yang kita mampu. Seseorang apabila berada dalam keadaan tidak ada air dan tidak menjumpai apa-apa bahan untuk bertayamum, Nabi menyebutkan dalam hadis secara jelas bahawasanya Allah sekali-kali tidak akan menerima solat orang-orang yang tidak mengangkat hadasnya. Betul? Ini dipersetujui. Jadi dalam isu ni, orang ni dia kena ikat. Nak ambil uduk tak boleh, nak ambil tayamum tak boleh. Jadi dalam fiqh dipanggil sebagai solat faqidat tahurain, orang yang tidak menjumpai air dan tidak menjumpai bahan untuk bertayamum, maka dia salat dalam keadaan begitu sahaja. Cuma ulama berbeza pendapat, adakah dia perlu ulang ataupun tidak. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi ulama berijtihad dalam masalah salat. Walaupun Ustaz kata solat, walaupun Ustaz sebut di dalam video, saya tengok Ustaz sebut khilaf di dalam solat adalah malapetaka. Saya tidak setuju, kerana khilaf di dalam solat berlaku sepanjang zaman, daripada ribuan tahun. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya bismillah dalam solat adalah rukun. Tidak sah salat kalau tidak membacanya. Imam Malik, mazhab Maliki, mengatakan bismillah bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Ini bukan malapetaka. Sebaliknya, ini adalah khilaf yang dibenarkan oleh agama, kerana ia adalah isu ijtihad. Jadi bezakan di antara isu ijma' dan isu ijtihad. Kemudian saya melihat Ustaz Muhib agak kontradik. Sikit tadi. Kenapa? Dia agak tanaqud dalam bahasa Arab. Ustaz kata solat penting, tetapi dalam video Ustaz kata kalau ada wabak tutup masjid terus. Sedangkan betul tak Ustaz sebut? Sebab ada sunnah. Okey, baik. Saya mengatakan saya tidak setuju dalam masalah ni. Kenapa? Kerana sunnah bukan hanya pada rapatkan saf, sunnah juga pada salat berjemaah. Nabi SAW sampai nak bakar rumah orang yang tak datang salat jemaah. Jadi kita tengok satu sunnah, kita lupa sunnah yang lain. Kita lupa sunnah pergi ke masjid, kita lupa sunnah orang yang berjemaah mendapat 27 kali ganda. Jadi saya nampak seolah-olah kontradik. Mula-mula kata nak rapatkan saf, lepas tu dia kata kalau betul tutup terus. Saya nak kata, walaupun Ustaz kata tutup masjid ada sunnah, tetapi sunnah ni bukan hanya pada literal, sunnah pada pemahaman. Sahabat tutup masjid kerana pada zaman itu mereka menyangka, berdasarkan ilmu pada zaman itu, mereka mengatakan bahawasanya jangkitan berlaku apabila seseorang itu pergi ke masjid. Jadi tak perlu pergi masjid, duduk di rumah bila kena taun. Tapi sekarang ini kita ada bukti dengan mikroskop, kita tahu tabiat virus. Kita tahu tabiat virus yang mana kita boleh kurangkan. Kita bukan boleh kurangkan, dengan jarak ni, dengan mask dan juga dengan penjarakan, kita boleh halang jangkitan. Dan saya nak bagi Ustaz satu fakta yang mana berlaku kluster masjid Seri Petaling. 34 orang meninggal dunia disebabkan
disebabkan jangkitan yang berlaku di dalam masjid. Kemudian 87 orang individu dirawat di dalam ICU, jangkitan berlaku di dalam masjid. Tetapi apabila masjid menjadi tempat yang selamat, kita letakkan SOP, kita letakkan penjarakan fizikal di dalam masjid bersama dengan MAS. Di sana ada, saya bacakan 14 Januari 2021, 5 masjid di Kuala Terengganu ditutup 3 hari. Berlaku jangkitan, ada orang yang positif pergi, tetapi setakat ini kita tak dengar lagi kluster-kluster yang melibatkan mereka kerana disiplin orang yang pergi ke masjid sangat tinggi. Dan kita nak menaikkan nama masjid. Kita tak mau orang takut pergi ke masjid. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi mengatakan kepada orang-orang Mekah ketika Nabi membuka kota Mekah. Walaupun Nabi membukanya dalam keadaan masa tu orang Mekah itu harbi, Nabi kata man dakhala masjidal haram, man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fa huwa amin, wa man dakhala masjidal haram fa huwa amin. Orang masuk masjid kena rasa selamat. Jadi sekarang kalau kita nak benarkan rapat, mungkin orang akan takut. Berlaku jangkitan, semua orang akan terlibat kena swab. Bila mana tidak ada penjarakan, kita nak kurangkan benda tu. Begitu juga masjid kampung atas tol ditutup pun ada jangkitan, tetapi bukan jangkitan, orang positif pergi ke masjid, tapi kita tak dengar lagi kluster masjid berlaku. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebutkan soalan-soalan yang saya tanya pada ustaz tadi, saya dapat jawapan dan saya dah menjangka pun ustaz akan jawab benda tu. Ini menunjukkan, pertama saya tunjukkan tadi solat orang yang duduk di atas kerusi. Berdiri adalah rukun. Orang yang mampu berdiri solat fardu, dia tak berdiri solat batal. Orang yang tak rapat saf, solat tak batal mengikut majoriti ulama. Baik, kemudian orang yang memang uzur, dia duduk atas kursi roda, ada roda tepi, dia tidak mampu untuk merapatkan saf, solatnya sah. Kita tak boleh kata kat dia, tak payah datang masjid lah sebab kau tak rapatkan saf, tak payah datang masjid. No, kita benarkan dia datang masjid dan dia boleh untuk duduk atas kursi dan duduk dalam saf walaupun tidak rapat kerana ada uzur. Kalau duduk atas kursi, dia berdiri sakit tapi dia tak mati, apatah lagi dalam keadaan COVID yang mungkin orang sebelah dia membawa penyakit yang mematikan dia, maka dalam isu ni saya mengatakan bahawasanya uzur yang ada pada ketika ini lebih dahsyat dan lebih berat daripada uzur dalam keadaan orang yang duduk di atas kursi. Baik, yang kedua, tadi ustaz jawab berkenaan dengan solat orang yang pakai mask. Ustaz kata setuju, pakai mask, betul? Baik, terima kasih banyak. Jadi dalam isu ni saya tengok ustaz tak konsisten. Ustaz kata jarakkan saf. Kalau jarak-jarak ni tak payah pergi masjid, rosakkan solat. Tapi ustaz tak sedar, pakai mask Nabi larang. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih Ibn Hibban, Nabi SAW melarang orang yang salat menutup mulutnya. Yurattifah, Nabi larang orang yang salat tutup mulut. Jadi mengapa ustaz benarkan di sini, tak benarkan di sini? Tidak konsisten. Saya mengatakan di sini tidak konsisten berlaku. Dalam satu isu kita rasa suka, kita benarkan. Dalam satu isu kita rasa macam tak mahu, siapa yang lawan saya kira lawan sunnah. Saya juga boleh kata ustaz menyembunyikan kebenaran. Saya tidak ada apa benda yang saya nak sembunyikan kerana saya memikir tentang nyawa manusia. Kemudian ustaz, apabila ustaz jawab tadi berkenaan dengan doktor tadi, berkenaan dengan doktor, saya paparkan sekali lagi berkaitan dengan doktor. Ustaz kata dia kena pergi selamatkan anak dia. Ustaz sebut dalam banyak, kalau saya tak silap, lebih daripada satu kuliah live Facebook, ustaz mengatakan la ijtihad ma'an nas. Ni ada nas, tidak boleh ijtihad. Mana boleh ijtihad? Ada nas. Nas mana? Nas, seorang doktor nak selamatkan anak dia. Seorang doktor nak selamatkan, siapa ustaz? Ustaz tak payah jawab. Ini bukan soal jawab, saya rebuttal. Maksudnya, dalam isu ni ustaz buat satu kaedah, tak boleh ijtihad bila ada nas. Saya buktikan dalam isu ni ustaz ijtihad kerana walaupun ada nas, kita perlu ijtihad. Jadi sebab itu para ulama menyatakan memang kaedah itu ada, tetapi kaedah itu tidak dipakai secara mutlak kerana ada nas yang kita panggil zanniyatud dilalah, perkataannya kurang jelas yang perlu ijtihad. Perkataan quru' di dalam Al-Quran, adakah maksudnya bersuci ataupun maksudnya haid? Ulama berbeza pendapat, ulama ijtihad, ada nas, tapi mereka berijtihad dalam ta'yin makna, dalam nak menetapkan makna yang ada di dalam sesebuah perkataan. Begitu juga dalam masalah percanggahan, kita panggil tazahum adillah, percanggahan dalil. Ni nas. Jadi bila ada dua nas bercanggah, kita berada dalam satu situasi, pergi sembahyang Jumaat, anak mati, pergi tolong anak, sembahyang Jumaat tinggal.
Jadi kalau ustaz kata tadi dia kena tolong anak dia, macam mana dengan dalil yang Allah Taala kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah? Ini bukan satu seruan yang lebih dahsyat daripada merapatkan saf? Kita kata betul, apa yang ustaz jawab betul, tapi ustaz telah menggunakan kaedah kami ahli fatwa nak menyelamatkan nyawa. Kita tinggalkan benda yang wajib. Ustaz mengatakan boleh tinggal benda yang lebih dahsyat wajibnya daripada sekadar merapatkan dan meluruskan saf. Kerana salat Jumaat tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan ia wajib bagi orang yang bermukim dan bukan musafir bagi lelaki. Jadi dalam isu ni ustaz telah menyanggahi diri ustaz sendiri. Kontradik. Saya mengatakan kontradik dalam isu rapat saf seolah-olah lebih penting daripada salat Jumaat. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, soalan yang sama juga, ini membuktikan bahawasanya ustaz memakai maqasid kerana menjaga nyawa lebih utama daripada salat Jumaat. Mungkin ada sebahagian kita yang kata, sebahagian penyokong Ustaz Muhib juga mengatakan, apa ni? Tempat-tempat apa yang lain buka. Saya mengatakan tempat-tempat lain pun perlu jarak fizikal. Kalau ada di pasar malam orang tak jarak, itu mereka yang pilih untuk tak jarak. Kita orang masjid kena tunjuk kita berdisiplin, dan kita kena tunjuk orang-orang masjid dalam isu Covid kita menyelamatkan seramai yang mungkin. Dan dalam isu ni ustaz memakai maqasid, walaupun ustaz mengatakan dalam live ustaz memanipulasikan ilmu usul fiqh untuk lari daripada sunnah Nabi SAW. Saya ingin bagi tahu ustaz, kita kena bezakan di antara menolak sunnah dan juga menangguhkan pelaksanaan sunnah ataupun tidak mampu mengamalkan sunnah. Saya nak sebut di sini dalam satu hantaran ustaz dalam satu hantaran ustaz dalam Facebook, ustaz ada menyebutkan satu perkara yang saya bila baca saya sedih. Saya tak tahu ustaz tuju pada siapa, tapi ada satu video juga bila ustaz buat satu live tentang tajuk usul fiqh dan dalil ni, nak memahami dalil ni kita kena utamakan Quran sunnah. Saya tak faham. Kenapa ustaz? Kerana tak mungkin seseorang boleh faham dalil tanpa ada ilmu usul fiqh. Tak mungkin ada orang boleh makan durian tanpa ada alat nak buka. Usul fiqh tu alat. Kalaulah kata ustaz kata dia orang memanipulasikan ilmu usul fiqh, memanipulasikan ilmu usul fiqh tu bukan usul fiqh. Usul fiqh kalau guna dengan betul mesti akan dapat benda yang betul. Walaupun mungkin tersilap, tetapi kaedahnya pasti betul. Baik. Ustaz menyebutkan di dalam kotak ni, saya tak tolak usul fiqh, tapi saya kesal dengan mereka yang memanipulasi ilmu usul fiqh untuk menolak sunnah. Sumber wahyu yang kedua. Dalam isu saya tak tahu tujuan ustaz, tapi kalaulah tujuan ustaz untuk kata orang yang menjarakkan, membenarkan penjarakan saf ini menolak sunnah, dalam live ustaz pun menyebut benda yang sama. Saya nak katakan kita kena bezakan orang yang mengamal sunnah, dia kena amalkan bukan hanya merapatkan saf ustaz, bukan hanya pejuang rapat saf, kena merapatkan ukhuwah juga, kerana itu juga sunnah. Dan di antara cara nak merapatkan ukhuwah, jangan sebut benda yang orang tak sebut. Kita tak menolak sunnah. Orang yang tak mampu pergi ke masjid kerana sakit, kita tak kata dia menolak sunnah solat berjemaah sebab dia sakit. Dia tak mampu untuk mengamalkan sunnah. So kita kena beza dua benda. Tapi tak apalah, saya sebenarnya tak ada masalah dengan ustaz, tapi saya mungkin rasa ustaz telah tersilap menggunakan perkataan, iaitu kita tidak pernah menolak sunnah. Kita perjuangkan sunnah ini lama dulu. Sebelum daripada orang-orang lain sebut pasal tentang rapat saf, saya juga pernah menyebut berkali-kali tentang kepentingan untuk merapatkan saf, dan benda ni adalah merupakan perkara yang dituntut di dalam agama. Baik. Kemudian tentang solat dalam kapal terbang yang saya sebut tadi, ustaz mengatakan betul ada ayat yang mengatakan okey kalau uzur tak pandang kiblat, tapi kalau dia solat berjemaah dia tetap ada jarak. Dan adakah kita kata tak payahlah solat berjemaah, tapi dia nak solat berjemaah sebelah menyebelah? Saya pergi dengan kawan saya, solat berjemaah dalam flight, solat berjemaah dalam kapal terbang, ada ruang di tepi di antara kami berdua. Kan? Adakah itu tidak dibenarkan? Perubahan berlaku. Tapi adakah kita benarkan? Kita kata ya, kerana dalam keadaan tu bahaya. Kamu solat dalam keadaan duduk, walaupun ada renggang di antara duanya, tapi tidak menjadi masalah kerana ini dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur, ijtihadnya berbeza. Walaupun ustaz menyebutkan ini qiyas, Imam Malik tak pakai qiyas, mazhab Malik tak pakai qiyas, ini satu perkara yang salah, kerana Ibn Abdul Bar mengatakan bahawasanya seluruh ulama memakai qiyas, hanya Daud Az-Zahiri saja tak pakai. Yang mereka mencela yang ustaz bawa kalam Sya'bi itu adalah qiyas yang salah. Itu qiyas yang salah. Ini disebutkan oleh Al-Imam
Ibn Abdul Bar ketika mana dia menukilkan kalam Asy-Sya'bi. Baca bagi habis. Jangan baca separuh terus bagi tahu ke orang. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Rozaimi. 15 minit telah tamat. Saya kira Al-Fadil Ustaz Muhib juga telah bersedia untuk memberi jawapan beliau kepada isu-isu yang telah ditimbulkan sepanjang tempoh interogasi dan juga sesi rebuttal oleh Dr. Rozaimi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Al-Fadil Ustaz Muhib 15 minit insya-Allah untuk Ustaz menjawab sebarang isu yang telah timbul. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fikum Syekhuna Dr. Zaimi. Saya mungkin Dr. Zaimi tak faham apa yang saya nak sampaikan. Apa yang saya nak sampaikan iaitu mukhalafat Rasul. Mukhalafat Rasul. Dr. Zaimi mungkin nampak saya nak lebih kepada mempertikaikan pendirian dia ataupun nak kenakan orang lain. Tapi yang saya nak sampaikan Dr. Zaimi, Allah Subhanahu wa taala banyak sebut bagi amaran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW ni akan ditimpa musibah dan akan ditimpa fitnah yang besar. Taib. Saya antara orang yang sentiasa ikut Dr. Zaimi dulu, dan Dr. Zaimi ajar kita bahawasanya dahulukan dulu Quran dan sunnah dan amalan para sahabat. Jadi bila kita tengok isu pergerakan salat ni, saya tanya Dr. Zaimi tapi tak nak jawab. Mungkin Dr. Zaimi ingat, mungkin nanti boleh jawab. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar orang salat jarak ni dalam jemaah, sedangkan Rasulullah SAW baginda alaihi wasallam seperti mana hadis Aisyah, walaupun baginda sakit demam sebelum baginda wafat, dalam hadis yang Rasulullah SAW minta air supaya nak mandi, setiap kali Rasulullah ambil wudu dia jatuh, dan kemudian Rasulullah pergi juga dalam keadaan dibapah oleh dua orang. Jadi Rasulullah SAW tak pernah ajar kita mengenai salat begitu. Sahabat pernah tak? Dalam zaman ta'un, sekarang ni kita kata kita ada wabak yang sangat bahaya, sedangkan saya tak nampak. Kerana kita tengok sekarang ni Dr. Zaimi dah tunjuk yang mati 950 lebih. Di 950 orang mati. Kata ta'un, wabak yang bahaya. Tiba-tiba di kalangan 30 juta rakyat Malaysia yang mati hanya, bukan maksud kita harap insya-Allah semua sihat, tapi angka ini sangat sikit berbanding wabak. Kalau wabak berlaku, katakanlah kalau wabak betul seperti ta'un, kalau berlaku di satu kawasan, katakanlah di kampung saya Besut ada penduduk 20,000, ta'un ni akan hapuskan 15,000 dan tinggal sikit. Dan pernah berlaku di beberapa negara juga, sampai pewaris pun tak sempat nak ambil duit. Jadi kita tak nampak keadaan darurat yang Dr. Zaimi nak wawarkan ataupun nak tunjuk bahawasanya wabak ini sangat bahaya sehingga kita boleh ubah. Jadi Dr. Zaimi jazakallahu khair dan ulama sunnah kita telah ajar kita bahawasanya boleh ijtihad, tak ada masalah, tapi kita kena tengok dulu adakah ada dalam Quran, pernah diamal oleh Rasulullah, sahabat, para tabi'i. Sebab itulah kita kadang-kadang marah kepada orang yang buat satu benda dia ijtihad tapi tak ada sebarang rujukan Quran dan sunnah, kita marah kat dia. Tiba-tiba kita buat bid'ah dalam salat di mana kita buat jarakan. Taib. Saya nak bagi contoh bagaimana sahabat selalunya. Saya cuma nak bagi tahu Dr. Zaimi, saya kesal kerana Dr. Zaimi cuba ambil banyak benda yang berkaitan qiyas ataupun poin untuk bagi contoh yang tidak tepat mengenai perjalanan saf. Dan saya teringat kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ala takhafun an taquluna qala Allah an taqulu qala Rasulullah wa qala fulan. Kita tak takut ke bila kita kata Rasulullah sebut gini, tiba-tiba kita buat lain. Dan Abu Hurairah kata, dia nasihat kepada Abdullah bin Abbas, ya ibn akhi, idza haddathtuka bi hadithin fala tadrub lahu al-amthal. Paling penting bila kita ada satu nas Rasulullah yang dia suruh untuk jaga salat kita dengan bentuk yang Rasulullah ajar, Abu Hurairah kata, wahai anak saudaraku, jangan banyak berdalih gini-gini. Untuk saya tengok Dr. Zaimi, sebenarnya saya tak ada benda, sebab saya hanya bagi sunnah Rasulullah, tapi saya tengok Al-Fadhil Dr. Zaimi banyak ajukan, banyak contoh untuk menyanggahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ada satu contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bila jadi khalifah, datang anak Rasulullah ni. Tengok kalau kita nak guna ijtihad sekarang, Fatimah minta harta pusaka dia.
Fatimah ni anak Rasulullah. Dia minta harta pusaka, tapi Abu Bakar tak bagi. Dia kata apa? Kata Abu Bakar, aku dengar Rasulullah sebut la nurath nahnu ma'asyirul anbiya la nurath. Rasulullah Abu Bakar pegang kata Rasulullah, kami para nabi tidak boleh mewarisi. Kenapa Abu Bakar tak fikir, tak apa ni anak Rasulullah, kesian kat dia. Kenapa tak buat ijtihad? Kononnya maslahal mursalah, saddu dzara'i', kejap lagi alim marah, kejap lagi berlaku perpecahan di kalangan kita orang Islam. Aku kena jaga ukhuwah. Lebih penting, jaga ukhuwah juga tuntutan syariat. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi mengapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lebih pentingkan kata Rasulullah? Nah, sampai merajuk Fatimah 6 bulan. Tapi kemudian dia terima, difaham. Jadi itulah satu isu. Satu lagi isu. Kenapa Abu Bakar Siddiq nak juga memerangi? Tengok ni. Kenapa Abu Bakar Siddiq bila berlaku riddah, ada kumpulan orang Arab yang tak nak bayar zakat. Mereka kata nusalli wala nuzaki. Mungkin kejap lagi kita pakai qiyas, kejap lagi datang satu pandemik, penyakit bahaya. Tiba-tiba WHO ataupun Kementerian Kesihatan kata umat Islam kena minum arak untuk sembuh. Tiba kita kata darurat. Darurat tabihul mahdhurat. Kita pakai kaedah fiqhiyah, kita boleh pakai. Sebab itulah ulama salaf yang kita belajar supaya kita ikut mereka, sebab kita kolonial salafi. Seperti mana Dr. Zaimi ajar, ada seorang nama dia Atha ibn Abi Rabah. Orang tanya dia pasal satu isu, qala la adri, aku tak tahu. Qala ala tufti bi ra'yik. Orang tanya Atha ibn Abi Rabah, antara ulama tabi'i yang besar, kenapa tak bagi pendapat? Bagi pendapat awak. Lalu dia kata, inni astahi bin Allah an yadina an-nas bi ra'yi. Para tabi'i dulu sangat takut dengan Allah dan malu sekiranya mereka boleh buat satu fatwa di mana orang boleh beribadah, beragama dengan pendapat mereka. Sekarang ni saya tanya lagi soalan, minta tolong sangat Dr. Zaimi jawab soalan ini. Adakah Rasulullah SAW buat ketika sebarang sakit? Okey, Dr. Zaimi kata dalam keadaan salat duduk. Rasulullah ajar. Hadis Imran bin Husain, dia tak boleh berdiri. Rasulullah kata salli jalisan. Dia kata ya Rasulullah, Rasulullah kata semayang duduk. Dia kata ya Rasulullah, kalau aku tak boleh nak semayang duduk, qal fasalli fasalli naiman. Boleh semayang dalam keadaan tidur. Naam. Maksud naam qa'idan thumma naiman Ala jan barakallahu fik. Tengok syekh kita, dia guru kita, dia lebih tahu, dia pakar hadis, jazakallahu khair. Kalau tak boleh semayang dalam keadaan duduk, semayang ala jamb. Ya geng? Jadi Rasulullah SAW setiap benda telah ajar bagaimana kita boleh ubah satu situasi bentuk salat. Baik. Kenapa Abu Dzar kata tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa 'indana minhu 'ilm. Kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kami dalam keadaan semua ilmu Rasulullah telah bagi. Hatta burung yang terbang, cara burung terbang dengan sayap, Rasulullah dah bagi tahu. Kenapa Rasulullah SAW tak bagi tahu semayang jarak bila wabak? Kenapa? Adakah kita lebih hebat daripada Rasulullah? Adakah kita jumpa satu benda, kaedah yang Rasulullah SAW terlepas pandang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada engkau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampaikan ilmu yang Allah lengkapkan dalam syariat dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah dia. Jadi kita yakin dan saksi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dalam agama yang sempurna. Bukan maksudnya tak boleh ijtihad, boleh, tapi dalam bab yang tidak ada nas yang jelas, bahkan ada larangan. Rasulullah kata la tusawwunna sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan perpecahan di kalangan kamu. Dan memang saya nampak sekarang makin kita berpecah, makin kita menjadi buat ni buat gini. Baik. Antara perkara yang penting, baik, Dr. Zaimi tadi sebut mengenai maqasid atau ilmu usul fiqh. Betul, saya setuju. Memang penting sangat, dan saya belajar di Jordan ilmu usul fiqh. Tapi saya nak tanya sahabat, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu perintah, adakah sahabat kata Rasulullah tunggu kejap, kami nak belajar usul fiqh baru kita faham? Tak ada macam tu. Jadi ada benda yang jelas, ada benda yang perlukan ilmu usul fiqh. Baik, barakallahu fik.
Dr. Uzaimi, la ijtihada ma'an nas. La ijtihada ma'an nas tadi. Bila ada satu nas yang jelas, sarih, contoh Allah Subhanahu wa taala kata, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bila ada satu nas yang jelas, lengkap, yakni nampak jelas, haram, arak. Tiba-tiba kita dikata ijtihad kerana ada satu darurat, maka kita boleh minum arak. Sedangkan ada hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud, kita baca tadi kitab at-tib, ada orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal yajuzu an ad'a shay'an min al-araq fi dawa'i? Ya Rasulullah, boleh ke tak aku meletakkan sedikit arak dalam ubat? Rasulullah qala la. Qala Rasulullah la. 3 kali Rasulullah kata tidak, li'annahu min al-khaba'ith. Rasulullah SAW melarang. Tiba-tiba kata ada satu darurat. Ya, mungkin kadang-kala kita akan melalui satu keadaan di mana memerlukan sedikit sangat untuk ubat. Tapi bayangkan Dr. Zaimi, bagaimana kalau ada satu keadaan dikatakan umat Islam perlu minum arak supaya mengubati. Adakah kita akan ubah agama? Baik. Seperti mana kita sekarang ni ubah sembahyang. Sebab itulah saya kata qiyas ni boleh, Dr. Zaimi. Tapi kenapa ulama, semua ulama salaf yang kita belajar mentahzir ataupun memberi nasihat, peringatan, jangan guna qiyas. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, saya ambil pada Sunan Ad-Darimi, dia sebut banyak kali. Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Qala wallahi law akhadhtum bil maqayis la tuharrimunna al-halal wa la tuhillunna al-haram. Demi Allah, bila kamu banyak guna qiyas, benda yang halal kamu akan jadikan haram, benda yang haram kamu akan halalkan. Baik, Iblis. Imam Ibn Sirin qala awwal man qas Iblis. Iblis orang pertama guna qiyas. Wa ma 'ubidat asy-syamsu wal qamaru illa bil maqayis. Iblis makhluk pertama yang gunakan qiyas. Allah Subhanahu wa taala kata sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa dia tak sujud. Allah Subhanahu wa taala tanya dia, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Ada perintah, wahai Iblis, mengapa engkau tidak sujud sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada perintah suruh dia. Iblis gunakan akal berbanding perintah. Qala ana khairum min. Qala ana khairum min. Iblis kata, aku fikir ya Allah, dan aku berpendapat bahawasanya aku terkecuali, aku lebih baik daripada Adam, maka aku tak sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala hamba dia daripada syurga. Jadi qiyas ni boleh, tapi dia dalam bab yang tidak ada nas sarih. Wallahu alam. Baik. Siapa sekarang Dr. Zaimi tak bagi saya jawapan mengenai kenapa Abu Bakar Siddiq, kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sanggup melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan, teruskan tentera Usamah walaupun ada ancaman. Saya tak dapat jawapan yang memuaskan. Ada ancaman besar, iaitu musuh nak masuk, dan ini adalah hifzul nafs. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bila lepaskan tentera Usamah, dia nak tetapkan sunnah Rasulullah. Mungkin orang lain kata memang kita akan hancur sebab tentera akan serang. Tapi bila tentera Usamah berjalan, semua musuh orang Arab yang murtad, mereka kata apa? Ui, hebat orang Islam. Kalau mereka tak ada kekuatan, maka mereka tidak akan melepaskan tentera ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, bila kita taat kepada perintah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi taufik dan hidayah. Kita boleh, sebenarnya kita boleh patahkan hujjah Quran Sunnah dengan pendapat dan qiyas seperti mana Dr. Zaimi dapat buat tadi. Cumanya nasihat saya, ingat, setiap kali kita melanggar perintah Rasulullah walaupun sikit, contoh Dr. Zaimi kata ijtihad, Rasulullah SAW letak sahabat pemanah atas bukit Uhud. Rasulullah dah kata, in ra'aitumuna nughlab fala tansuruna. Rasulullah kata, kalau kamu tengok kami kalah, jangan turun. Kalau kamu tengok kami menang, jangan bantu kami. Tiba-tiba sebahagian sahabat telah ijtihad, kononnya tak apa, Rasulullah dah menang. Bila tengok kemenangan, dan sahabat ada sebahagian di kalangan pemanah, mereka melanggar perintah Rasulullah dan turun membantu sehingga kemenangan berubah menjadi satu kekalahan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad nasarakumullahu walaqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza tanaza'tum
wa 'asaitum hatta idza tanaza'tum wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridul dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi kita tengok bila sahabat melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kemenangan menjadi satu kekalahan. Wallahu alam, saya rasa itulah sedikit ulasan saya. Wa jazakumullahu khair. Jazakallahu khair kepada Al-Fadhil Ustaz Muhib atas sesi rebuttal yang telah berlangsung selama 15 minit tadi. Bagi pihak penganjur, kami memohon maaf kepada semua penonton kerana tidak dapat melayan sebarang persoalan yang ada di Facebook dan sebagainya, disebabkan kerana kita berhadapan dengan kekangan COVID-19 dan juga PKP. Jadi bila mana berlakunya perubahan situasi, maka kita terpaksalah hanya panelis sahaja yang berhak bertanya sesama mereka. InsyaAllah pada sesi yang akan datang pentas Kangar, kita doakan agar COVID ini akan berakhir, supaya tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang membuat-buat soalan nak tanya tu, akan diberi peluang untuk bertanya pada sesi yang akan datang insya-Allah. Baik, mungkin kita berikan sedikit masa kepada kedua-dua panelis untuk bersedia dengan ucapan penggulungan. Mungkin saya boleh sebagai moderator mencelah sedikit sahaja. Alhamdulillah, perbincangan yang berlaku pada malam ini telah berlangsung dalam suasana yang penuh harmoni, walaupun agak panas pada beberapa ketika. Tujuan kita mengadakan dialog ini adalah untuk menunjukkan bahawa walaupun kita ada perbezaan, walaupun kita memiliki perbezaan pendapat dan sebagainya, kita masih dapat membuat perbincangan dengan mendatangkan hujah-hujah yang penuh ilmiah dalam suasana yang penuh muhibbah. Inilah yang patut kita hargai dan menjadi titik perbezaan di antara dialog antara cendekiawan yang berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mereka yang mungkin berpaksikan dengan benda lain, yang suka merepek dan juga memaki hamun dan menggunakan perkataan yang kasar. Alhamdulillah. Jadi saya kira mungkin sebagai satu lagi nasihat saya kepada kedua-dua panelis pada malam ini, saya ingin memberi nasihat dari sanubari hati saya. Kalau boleh elakkan daripada kata orang putih, put words in other people's mouth. Janganlah kita memberi andaian yang bukan-bukan. Contoh macam orang ni mungkin dia nak sembunyikan kebenaran, ataupun orang ni dia nak langgar Quran dan Sunnah, kerana itu bukanlah daripada akhlak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selagi mana orang manusia itu tidak terzahir daripada mulut dia apa yang dimasukkan, hendaklah kita bersangka baik insya-Allah, kerana itulah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira kedua-dua panel telah pun bersedia, dan tuan-tuan dan puan-puan, masa pun sudah jam 10.45 malam. Jadi untuk sesi penggulangan, sesi terakhir pada malam ini, pusingan yang keempat, kita akan berikan 10 minit kepada setiap panel untuk memberikan ucapan penutup, sama ada mereka nak menjawab persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan, dan seterusnya memberikan rumusan kepada perbincangan kita pada malam ini. Jadi untuk pusingan yang keempat, pusingan penutup, kita akan mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz Muhib 10 minit, dan kemudian Dr. Rozaimi 10 minit. Saya kira Ustaz Muhib sudah bersedia. InsyaAllah. InsyaAllah. Semangat beliau walaupun datang jauh daripada Besut. Alhamdulillah, moga menjadi contoh kepada ramai lagi pejuang Al-Quran dan As-Sunnah di luar sana yang masih yang especially yang orang yang muda-muda lagi. Jadi 10 minit ucapan penggulungan, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhib, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya ulang. Saya datang kat sini bukan untuk bantah hujah ataupun menikam ataupun menuduh, dan sekiranya saya pernah dikatakan saya tuduh Dr. Zaimi, jazahullah khair habibuna, sebenarnya saya tak tuduh Dr. Zaimi. Saya tujukan ayat ini untuk diri saya dulu, saya sebut, dan untuk semua. Kerana apa? Kerana yang saya percaya selama ini Dr. Zaimi jazahullah khair dan semua ulama kita di bumi yang tercinta ini, mereka sentiasa mendahulukan Quran dan Sunnah. Pendapat ulama seperti mana, bayangkan, yani bila kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata apa? Qala ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin
la yahillu li ahadin istabanat lahu sunnatun min sunan Rasulillah an yada'aha ila qawli ghairih. Jadi ulama seperti Imam Syafi'i kata, ijma' orang, sepakat ulama orang Islam bahawasanya bila nyata satu sunnah Rasulullah yang kita jelas, tidak halal untuk kita tinggalkan sunnah untuk berdapat orang lain. Kita tak minta untuk pergi dalil sini-sini. Kita minta satu je, rapatkan saf, SOP jaga. Kita boleh guna SOP, tak ada masalah. Tapi sebab rapatkan saf ni satu perkara yang sangat penting dalam solat. Sebab apa Dr. Zaimi? Sekarang ni jarak ni, sampai sekarang kita tak tahu kejap kata semeter jarak, kejap kata 1,5 meter. Kenapa kejap 2 meter, 1,5 meter? Kenapa tak kejap lagi? Macam mana Dr. Zaimi kalau kata 3 meter? Macam mana kalau kata 4 meter? Adakah ini solat jemaah? Solat jemaah an yusalli nas jemaah, sembahyang rapat. Jadi sampai sekarang kita tak nampak penyakit ini betul ke bahaya ataupun tidak bahaya. Kalau bahaya, kenapa tak minta maaf? Kedai makan dah buka, tak nampak ancaman yang mereka kata. Kita insya-Allah taat dan ikut perintah ulil amri, tetapi kita tidak nampak bahaya penyakit ini. Sekali lagi saya nak ulang, Imam Syafi'i, Imam Malik, dia kata apa? Kullun yu'khadhu alaihi wa yurad. Semua orang kita boleh ambil dan tolak pendapat dia, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita boleh ambil pendapat dia. Pendapat saya, Dr. Zaimi boleh ambil, boleh tolak. Pendapat Dr. Zaimi jazakallahu khair, saya boleh ambil, saya boleh tolak. Pendapat doktor, adakah doktor ini maksum? Mereka boleh silap, boleh betul. Sampai sekarang ni mereka tak jumpa lagi vaksin yang boleh ubati. Dulu kata swab ikut hidung, tiba-tiba di China dikata kena swab ikut, minta maaf, ikut belakang bulan. Jadi macam mana? Kita tak nampak kaedah yang betul dalam perubatan. Maka subhanallah, tiba-tiba kita kata wabak bahaya, salat kena jarak, ubah terus agama. Bagaimana generasi akan datang anak kita? Hari tu saya pergi dengan anak, dia kata, bapa kenapa? Ayah, kenapa kita kat rumah sembahyang rapat, kat masjid sembahyang jarak? Saya nak jawab macam mana? Saya kata tak apalah, ikutlah. Dia kata inilah kaedah. Dah, ayah, hari tu sembahyang kat rumah ramai 20 orang, tak ada apa pun, sembahyang rapat. Tak apalah, kita nak jawab macam mana? Wallahu alam. Jadi itulah saya kata, saya datang kat sini bukan nak mempertikai ataupun bukan nak tikam, cuma saya minta ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sahut, istajibu lillahi walirrasul, ikut taat kepada perintah Allah dan Rasul. Lima yuhyikum, perintah Rasulullah bila sebut satu benda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak benda untuk hidupkan kita. Lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahui, bila kita mula melanggar perintah Rasulullah dan guna pendapat kita, Allah Subhanahu wa taala akan letak satu penghalang antara hati kita dan Allah boleh ubah. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang ini dulu dia betul ikut salaf, tiba-tiba sekarang ni dia ikut usul fiqh. Dulu dia kata jangan ikut usul fiqh ataupun tak penting sangat sebab ada hadis sahih. Sekarang kita tengok usul fiqh menjadi tunjang hidup, Quran sunnah letak tepi. Tapi Allah kata, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam sifat orang beriman, sahabat, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata orang beriman, sahabat Rasulullah, bila datang perintah Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Tapi sebab tu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, taat kepada Allah dan Rasul, jangan kamu tawallaw, jangan kamu berpaling muka bila ada satu dan kita akan tolak perintah Rasulullah dengan benda lain, kita akan pusing supaya nampak situ hadis tak penting, sedangkan dia jelas. Wa antum ta'lamun wala takunu kalladzina qalu sami'na wa 'asayna. Jangan jadi seperti wala takunu surah Al-Anfal, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan jadi seperti orang Yahudi, kata kami dengar tapi sebenarnya tak dengar. Jadi yang saya risau apabila perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah datang menyebelahi pendapat kita, kita akan ambil.
Tetapi apabila nampak sunnah ini tidak menyembelahi kita, kita akan langgar dan akan buat bentuk baru. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah An-Nur, wa yaquluna ata'na Allah wa yaquluna amanna wa ata'na Allah wa rasulahu wa yaquluna amanna billahi wa rasulihi wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum wa ma hum bil mu'minin. Mereka kata kami beriman, taat kepada Allah dan Rasul, tiba-tiba dia berpaling, tak ikut. Wa yaquluna amanna billahi wa rasulihi wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Allah sebut kemudian, wa in yakum lahumul haqq ya'tu ilaihi muz'inin. Bila kenyataan ataupun kebenaran dalam Quran Sunnah menyebelahi dia, dia akan ambil. Dia tak ambil secara syumul. Wallahu alam. Jadi cuma sekali lagi saya dalam, sebab lepas ni tak ada kan, pengulungan, saya nak sebut terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Dr. Ruzaimi jazahullah khair yang sudi berdiskusi dengan saya kerana dia seorang yang alim, lebih alim daripada saya. Dia orang yang mendalami banyak ilmu. Mungkin saya ada kekurangan di segi usul fiqh ataupun qiyas. Dia menunjukkan kehebatan dia, masya-Allah. Tetapi saya datang kat sini bukan untuk maksudnya nak mengalahkan ataupun patahkan hujah. Saya hanya datang bagi tahu bahawasanya salat ni, salat rapat kena jaga, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak taat, kita akan berusaha insya-Allah. Tapi kalau kita nak berdalih, kita akan bagi berbagai dalih. Dan saya sangat hormat dan sanjung Bumi Perlis jazahullah khair, Raja Perlis yang saya sangat sanjungi, dan sekiranya kata-kata saya pernah menguris hati penduduk orang Islam di Perlis yang sangat saya sayangi, ataupun mungkin kata-kata saya menguris hati umat Islam di bumi tercinta, sama ada di negeri Terengganu ke, negeri Kedah ke, negeri mana-mana negeri, saya kata kepada mereka, saya mohon maaf. Dan saya tetap dengan pendirian saya sayang semua orang Islam, kerana kita sama, kita menghadap satu kiblat, dan kita sebenarnya tujuan kita nak mendapat keridhaan Allah dan Rasul. Berlaku khilaf biasa, tapi bila berlaku khilaf, Allah Subhanahu wa taala sebut wa makhtalafa fihi illa alladhina utuh, dalam surah Al-Baqarah. Berlaku khilaf di kalangan kita walaupun mereka ada ilmu. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuh min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Orang dulu Yahudi dan Nasrani ada ilmu, berbalah walaupun ada ilmu, tapi sebab ada satu benda, iaitu baghyan, al-baghi, al-hasad, kadang-kala dengki, kadang-kala takut kita nampak kita kalah. Tidak. Yang paling penting, kita cuba mencari keridhaan Allah dan taat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah kata, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq bi'idnih. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah untuk melihat kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah ke jalan yang lurus, ikut Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada One Central Perlis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan membuka hati Syekhuna Dr. Ruzaimi, orang ulama kita, supaya insya-Allah mungkin suatu hari akan terima desakan saya ataupun gesaan saya supaya kembali rapat saf. Sedangkan yang paling sedih, bila kita dah ada zon hijau di satu Malaysia, tak ada seorang satu suara pun memanggil ataupun meminta ataupun menyeru untuk rapatkan saf semula, walaupun kita ada kosong kes. Tak ada. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhib atas ucapan penggulungan beliau sebentar tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Ruzaimi untuk memberikan ucapan penggulungan 10 minit. Dr. Ruzaimi, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya bila dengar penggulungan Ustaz Muhib, saya merasakan Ustaz Muhib bukan hanya menegur saya, tetapi menegur diri dia sendiri. Kerana ijtihad dia telah buktikan berlaku. Maksudnya walaupun ada nas, dia sendiri berijtihad. Kalau dia kata kita tolak nas, iaitu rapatkan saf, dia juga telah membenarkan orang tutup mulut walaupun ada nas yang melarang. Jadi maksudnya kita dah sama, Ustaz. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila Ustaz kata bid'ah, fahami maksud bid'ah.
Fahami maksud bid'ah. Ustaz baca kitab Al-I'tisam. Saya tengok dalam live Ustaz. Kitab Al-I'tisam mengatakan, Syatibi mengatakan, apa tak definisi bid'ah? Tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Satu jalan dalam agama yang direka, yang menyamai syariat, dan maksud tujuan orang buat benda tu mubalaghah fi ta'abbud, melampau dalam beribadat. Tidak ada siapa pun yang mengatakan solat jarak lebih berpahala daripada solat rapat. Tetapi kita solat jarak kerana ada uzur, maka kita meninggalkan sunnah rapat, pergi ke sunnah yang lain. Penat saya duk hurai banyak hadis tadi, tiba-tiba Ustaz kata menyalahi Rasul. Tidak menyalahi Rasul. Ustaz benar ke tadi mas? Adakah saya kata Ustaz menyalahi Rasul? Saya setuju pakai mas, tapi berjarak. Kerana dua-dua ada hadis yang melarangnya. Tetapi kita lakukan kerana ada uzur. Dan uzur membenarkan kita. Kalau benda rukun pun boleh gugur, apatah lagi benda sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga Ustaz, hadis Nabi ni, dia bukan hanya mantuk, dia ada mafhum. Kalau Ustaz tanya tadi, ada ke sahabat Nabi SAW bila Nabi sebut macam ni, dia buat benda lain? Ada ke? Saya kata ada. Dalam hadis, Umar radhiyallahu anhu memberhentikan hudud ketika mana berlakunya kemarau. Hudud adalah satu kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah sahabat. Hudud adalah kewajipan. Sunnah sahabat. Kita ikut sunnah sahabat, menilai kepada keadaan, melihat kepada maqasid. Umar mengatakan, apabila orang lapar, maka kita hentikan hukuman. Itu yang ditunjuk oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, menghentikan nas apabila melihat kepada maqasid. Walaupun Ustaz kata, oh sahabat tak guna usul fiqh, ini satu fitnah yang besar. Kerana usul fiqh ada di zaman Nabi SAW. Walaupun orang kata Imam Syafi'i tulis usul fiqh, dia hanya menyusun. Dia tak bawa daripada diri dia. Sebaliknya dia menyusun kaedah yang telah ada di dalam dada para ulama. Kerana Al-Quran turun dalam bahasa Arab, hadis turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada kaedahnya. Al-amru lil wujub, bukan direka oleh ulama-ulama Islam, tetapi ia difahami oleh orang Arab sebelum daripada kedatangan Islam lagi. Bila kita nak faham Quran, nak faham sunnah, mesti faham kaedah bahasa Arab. Itu bukan mendahulukan usul fiqh berbanding nas, tetapi itu kaedah nak memahami. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Ustaz menyebutkan tentang oh tak bahaya pun tak bahaya. Saya pelik juga. Tadi saya tanya tentang pakai mask, Ustaz setuju. Tapi kalau tak bahaya, kenapa nak pakai mask kan? Tapi seolah-olah macam tu. Saya kata Ustaz macam melawan diri Ustaz sendiri sekarang ni. Saya tak tahu Ustaz punya karakter ada banyak. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, dia berwarna-warna. Jadi saya nak sebut di sini, saya tak ada masalah kalau nak mengatakan bahawasanya COVID ini mungkin tak sebahaya taun. Betul? Kerana kadar kematian taun mungkin lebih tinggi. Tetapi Ustaz, satu nyawa pun yang meninggal, satu nyawa terkorban dalam masjid, kita akan pedih kerana kita menjaga masjid. Mungkin Ustaz kata lah satu orang tak apa, tapi kalau satu orang tu ulama besar yang memberi manfaat kepada umat, kalau satu orang itu adalah anak kita sendiri, na'udzubillah, ia adalah satu nyawa. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Bid'ah bukan dia bahaya walaupun seorang. Kerana kalau tak bahaya, saya nak bagi tahu Ustaz, statistik kemalangan maut di Malaysia 0.1% je daripada kematian yang lain. Tapi kenapa kerajaan letak had laju? Alah, 0.1 je yang mati. Lajulah. Bukan banyak sangat pun. Dah, nyawa manusia berharga. Berkaitan dengan isu Abu Bakar tadi. Saya sebenarnya minta maaf, saya salah faham apa yang Ustaz sebut. Saya kata kenapa, saya ingat Ustaz tanya pasal lain. Tapi bila Ustaz bagi tahu balik, baru saya, oh, ini rupanya soalan. Saya nak jawab sekarang. Jangan Ustaz kata saya tak jawab. Yang pertama adalah, kenapa Abu Bakar tetap berkeras? Kerana itu ada perbezaan di antara maqasid hifzuddin dengan hifzun nafs. Dua maqasid yang bertembung. Hifzuddin lebih utama pada pandangan Abu Bakar daripada hifzun nafs. Kerana hifzuddin di atas. Walaupun ada sebahagian mengatakan hifzun nafs, tapi hifzuddin lebih atas. Dalam jihad akan terkorban nyawa, tetapi tak apa, kerana agama lebih tinggi daripada nyawa. Tapi dalam isu yang tadi, isu jarak saf, dia tak meruntuhkan agama. Tak ada siapa yang mengatakan bahawasanya rapatkan tak ada siapa yang mengatakan bila jarak saf, solat akan batal. Ustaz pun kata solat sah kan? Solat sah. Kita cuma hilang satu sunnah. Dalam saf ni dia ada lurus. Ini masih ada. Still lurus. Cuma tak ada rapat. Kenapa? Kerana ada uzur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bebankan kita dengan benda yang kita tidak mampu buat. Sama macam pakai mask tadi Ustaz dah sebut dan Ustaz setuju. Baik, kemudian yang seterusnya adalah saya nak sebutkan kita bersetuju adanya bahaya dan ada bahaya memerlukan kepada penjarakan.
Kerana penjarakan fizikal adalah bukti yang sangat berkesan, bukti saintifik ada. Walaupun ustaz tak setuju, tapi ustaz setuju pakai mask. Cuma saya tak tahu kenapa ustaz tak setuju penjarakan fizikal. Kalau ustaz kata tidak ada standard, tak ada standard dalam apa ni SOP ataupun penjarakan fizikal, memanglah sebab kita pergi tempat awam. Kita berada dalam masjid, kita tak boleh pastikan siapa berada sebelah kita. Kalau katakan kita dengan anak di rumah tak ada masalah, tapi kita ke masjid, tempat awam, mungkin sebelah kita orang lain, kita tak tahu. Jadi akan berlaku jangkitan. Jadi kerajaan perlu buat satu penjarakan ataupun satu undang-undang yang standard untuk semua, senang untuk penguatkuasaan. Baik, kemudian dalam isu ni saya merasakan pemimpin dunia dah buat satu fatwa yang sama. Saya pun nak dengar juga siapa ulama-ulama yang diiktiraf dalam dunia Islam yang ustaz akan sebut yang membantah. Tapi alhamdulillah tak ada. Dan saya pun kecewa juga lah bila ustaz nak sebut apa-apa rujukan daripada mujtahid-mujtahid semasa muasir daripada zaman ni. Okey, tak apa. Baik, kemudian saya nak menyebutkan juga di sini bahawasanya ada beberapa benda dalam hadis yang Nabi sebut dan kita luaskan lagi walaupun Nabi tak sebut kerana kefahaman. Para ulama menyebutkan salat gerak mata. Nabi cuma sebut 3. Duduk, kalau tak mampu berdiri, baring, mengiring, berdiri, duduk, miring. Tak mampu berdiri, duduk. Nabi sebut 3. Tapi orang ni baring pun tak boleh, mengiring pun tak boleh, kan? Dia baring ataupun dia menerap. Ada orang menerap, orang kena COVID, tak boleh bernafas, menerap. Nabi SAW tak benarkan, tak ada sebut dalam hadis secara jelas, bukan tak benarkan, tak sebut. Tapi kita kata, solatlah macam mana yang kamu mampu, kerana itu adalah uzur. Ini juga berlaku seperti mana keadaan kita hari ini. Dan menjaga nyawa ni bukan benda main-main. Kerajaan buat undang-undang supaya nak selamatkan orang, bukan nak bagi orang mati, bukan nak bagi. Kita tak dinamakan beragama dengan agama yang seimbang bila kita kata buat sunnah walaupun dalam keadaan bahaya. Kerana sunnah Nabi SAW menyelamatkan umat. Sunnah Nabi SAW menyelamatkan orang, bukan membunuh orang, bukan membahayakan orang. Betul 0.4%, tapi dengan penjarakan 0.4 yang mati. Kalau tak jarak 10% daripada 32 juta, 3.2 juta orang akan sakit. ICU kita akan penuh. So macam mana kita nak letak pesakit kita? So ini benda yang kita kena consider, benda yang kita kena ambil perhatian. Baik, kemudian ustaz, yang terakhirnya saya juga nak sebutkan benda bahawasanya saya telah menetapkan adanya darurat, boleh ijtihad, dan ustaz sendiri berijtihad walaupun ada nas. Ustaz sendiri ijtihad, para sahabat juga ijtihad apabila memerlukan mereka untuk ijtihad, apabila ada berlaku situasi yang memerlukan, bukan suka-suka. Kita bukan jarakkan kerana suka, kita sedih. Dan saya nak sebutkan di sini, kita ukhuwah. Saya juga tak ada masalah dengan ustaz. Lepas ni kita jumpa senyum-senyum. Tadi ustaz pun bagi hadiah kat saya. InsyaAllah lepas ni saya bagi hadiah kat ustaz pula kalau ada kesempatan dan masa. Cuma saya nak bagi tahu, lepas ni kita berukhuwah, kita berbeza. Tapi saya nak sebut, apabila pemerintah dah buat satu ketetapan, maka kita taatlah. Mungkin kita ada pandangan berbeza, seperti mana Amr bin Al-As buat satu ketetapan, sahabat mungkin ada yang tak setuju, tapi akhirnya mereka ikut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka kembalikan isu-isu yang mereka rasa susah hati ni kepada rasul dan kepada pemimpin mereka, maka sudah pastinya orang-orang yang mampu mengeluarkan keputusan akan mengeluarkan untuk mereka. Jadi kami buat fatwa bila kami dapat nasihat daripada pakar-pakar perubatan. Dan saya nak sebutkan, sunnah jarak kita akan cuba usahakan, walaupun dalam keadaan hijau kita usaha. Tapi tiba-tiba meletup balik bila ada perayaan Sabah, kita terpaksa jarakkan semula kerana ada uzur. Di Brunei dah rapat sebab tidak ada jangkitan. Kenapa 1 meter 2 meter? Kerana keadaan. Ini menunjukkan kita bukan sengaja nak mengabaikan salat, nak mengabaikan saf. Begitu juga ustaz, dalam bab orang-orang konspirasi ini, tolonglah jangan ingat kami ni ejen konspirasi. Saya tidak ada apa-apa kepentingan dalam jarak saf. Kita bersama menghadapi wabak ini dengan bertanggungjawab. InsyaAllah kita doakan supaya kita boleh jarak, kita boleh merapatkan saf semula setelah kita salat dalam keadaan berjarak. Jadi apa yang dibuat ini, inilah yang terbaik yang kita ada. Kita usaha, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini segera dan menyelamatkan umat Islam secara seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada Al-Fadil Ustaz Muhib dan juga Dr. Rozaini Ramli atas penerangan dan hujah yang telah diberikan tadi. Seterusnya kita telah tamat sesi perbincangan kita pada malam ini. Bagi pihak penganjur, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua panelis kita pada malam ini yang sudi hadir untuk sama-sama berkongsi pendapat dan berhujah
pada malam ini. Tidak lupa juga ucapan penghargaan kepada penganjur One Center Malaysia dan juga tim Pro Media Tajdid yang telah menjalankan sesi rakaman pada malam ini. InsyaAllah kita sama-sama berdoakan agar COVID-19 akan reda dengan sesegera yang mungkin, agar segala tuntunan agama dapat kita penuhi secepatnya mungkin, insya-Allah. Tahniah juga saya ucapkan kepada Bumi Perlis seperti mana yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Muhib tadi, kerana ia menjadi satu platform untuk kita sama-sama berhujah, meraihkan perbezaan pendapat. Dan pada malam ini dialog pentas Kangar telah membuktikan bahawa kita boleh berbeza pendapat dan kita mampu menjadikan perbezaan itu ditunjangi dengan hujah-hujah yang berkualiti, yang akademik dan juga ilmiah. Dan insya-Allah kita tidak akan lupa tentang maqasid yang dituntut oleh agama, iaitu menjaga ukhuwah sesama kita biarpun kita berbeza pendapat. Moga-moga contoh dialog yang berlaku pada malam ini akan menjadi teladan bagi kesemua penuntut ilmu di luar sana, agar dapat sama-sama menuntut ilmu dengan lebih banyak dan menjaga adab ketika mana berbeza pendapat. Jadi itu sahaja pada malam ini. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengikuti sesi dialog pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Doakan pentas Kangar agar terus berjaya pada masa hadapan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang buruk itu adalah disebabkan kekurangan diri saya sendiri. Jadi bagi pihak penganjur, saya ingin memohon ampun dan maaf. Dan sekali lagi terima kasih barakallahu fikum kepada kedua-dua panelis kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan menggalakkan orang berpoligami, no. Tapi saya adalah sebagai ejen untuk memberitahu hakikat kebenaran yang poligami is okay. Sangat okey. Kedudukan hukum rejam di dalam syariat Islam. Bagaimana kita nak tahu bahawa hukum ini ada ataupun tak ada di dalam Islam? Pentas Kangar merupakan platform untuk berdiskusi, berdialog atau berdebat tentang isu-isu semasa, isu-isu berbangkit, masalah-masalah yang sering berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Sejak Pentas Kangar diwujudkan, One Center Malaysia telah berjaya mengadakan 2 dialog, iaitu berkenaan isu poligami dan isu rejam. Dan dialog-dialog tersebut mendapat sambutan yang hangat bukan sahaja di kalangan rakyat Perlis tetapi di seluruh Malaysia. Perbincangan yang diadakan di Pentas Kangar merupakan perbincangan ilmiah, iaitu perbincangan yang matang dalam mencari solusi bagi isu-isu yang berbangkit, dan bukanlah perbincangan emosi yang memecah belahkan masyarakat. Pentas Kangar bukan mencari siapa menang dan kalah, tetapi ia merupakan platform untuk meraihkan ilmu dan mencari kebenaran. Seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125, "Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahas dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk."